Assalamualaikum. Alright. So saya Miss In. Hari ini saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama-sama kita pada hari ini untuk sesi yang sangat menarik. Tapi sebelum tu saya nak minta kita semua untuk panggil kawan-kawan, jemput kawan-kawan, WhatsApp, kita call untuk join kita punya Zumina Shop. Okay. Sebelum kita mula, ingin saya nak ingatkan dulu ada 3 rules macam biasa. Rules pertama, saya nak bila kita dah mulakan sesi Zumina ni, saya harap kita semua dalam keadaan yang sentiasa mute. Okay? Kemudian kalau ada apa-apa soalan yang ingin ditanya, ada apa-apa dalam fikiran nak tanya apa-apa, jangan segan untuk terus je chat dekat tanya dalam chat room, chat box kita. Kita akan ada tim-tim yang menjawab soalan-soalan anda semua. Alright, dan yang ketiga, saya harap kita semua enjoy sesi ini sebab inilah sesi untuk kita terokai ilmu yang terbaik di Syom. Alright. Jadi hari ini apa yang kita buat hari ini? Hari ini kita akan menceritakan tentang produk Nourish. Di mana ada 3 produk Nourish iaitu pertama sekali yang kita akan tekankan hari ini Spirulina, Cellgenic Gold dan juga DB13. Okey. Kita juga ada tetamu khas yang kita bawa bersama-sama hari ini. Mereka semua ni orang yang berpengalaman. Jadi dia akan share pasal mengenai Nourish, produk Nourish. Dan speaker kita hari ini adalah Miss Adriana, bukan calon-calon orang Miss Adriana ni. Beliau seorang pemegang ijazah nutrition selama 4 tahun di Nottingham. Ya, okey. Dan beliau ni bukan setakat belajar nutrition dia dan mempunyai pengalaman dalam healthcare industry sebelum join Syom ni. Jadi dia dah banyak beliau terokai dalam ilmu saintifik, buat research semua. Jadi kita nak dia share mengenai produk Nourish ni, kita nak belajar daripada beliau. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak menjemput Miss Adriana. Dah ready ke? Saya rasa Miss Adriana dah ready. Miss Adriana dah ready? Hai, Assalamualaikum. Alright, okay Miss Adriana, saya tak nak lengahkan masa lagi. Saya terus menjemput Miss Adriana untuk membuat sesi sharing hari ini. Terima kasih. Terima kasih Miss In. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Selamat malam saya ucapkan. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih dekat Miss In atas introduction tadi. Okay. Saya harap semua orang sihat hari ini. Saya nak baca komen dulu sebelum tu. Waalaikumsalam daripada CDM Habel. Waalaikumsalam dan selamat malam semua. Hari ni semua orang sihat Saya nak tanya kalau internet connection saya okey tak sekarang ni? Saya punya suara semua clear ke? Sebab biasalah sekarang ni internet kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Jadi kalau clear, kalau internet smooth ke boleh bagi tahu Okey, hai, Assalamualaikum semua. Clear? Okey, so saya dapat feedback clear. Okey. Macam biasa, macam yang Miss In cakap tadi, kalau macam ada yang tak faham nanti sepanjang saya cakap nanti, boleh terus tanyakan dekat ruangan komen sebab kita ada panel kita yang akan jawab soalan anda. Okay. Jadi kalau anda ingat bulan lepas, sebenarnya tak sampai sebulan pun, last month kita ada Nourish Talk tapi kita ada part 1. Sebab kita tahu Nourish ni dia ada banyak, dia punya rangkaian dia. Okay. Bulan lepas kita dah cover 4 produk. Okay. Bulan lepas kita dah cover 4 dan bulan ni kita akan cover part lain yang Nourish. Okay. Sebab Nourish ni dia punya rangkaian dia banyak, fungsi tiap-tiap satu lain dan kadang-kadang ramai orang confuse. Okay. So untuk hari ni saya harap insyaAllah lepas session hari ni semua orang dapat bezakan apa fungsi produk Nourish tu, kenapa setiap produk Nourish tu dia berlainan dan berbeza daripada yang lain. Okay,
Okay, sebelum tu saya nak tengok dulu. Okay, semua orang dah ready ke semua? Okay, kalau semua orang dah ready, saya nak straight masuk kepada kita punya product talk iaitu Nourish. Sebab hari ni macam yang Miss In cakap tadi, kita ada tetamu jemputan. Okay, kita ada 3 orang CDM yang hebat akan bersama dengan kita, akan share macam mana apa dia orang punya sales strategi, macam mana nak lariskan jualan Nourish ni. Okay? Okay, jadi kalau semua orang dah ready, saya akan mulakan. Okay? Okay. Jadi saya akan mulakan kita punya talk kita dengan spirulina. Okay, spirulina ni sebenarnya dia Nampak lain lah. Okay, sebelum tu. Okay, so saya akan mulakan dengan spirulina. Spirulina sebenarnya dia adalah satu, orang kata apa, dia dah lama dah. Okay, dekat kita punya pasaran HIO, kita punya produk spirulina ni dah lama dah. Okay, so spirulina ni saya yakin kalau macam sebab saya dulu pun masa saya kecil, saya ingat lagi ada satu time, okay, spirulina ni kalau anda semua masih ingat, kan ada satu zaman tu yang memang spirulina ni famous. Lagi-lagi saya rasa dekat kalangan kita, okay, orang Melayu kat spirulina ni, dia satu zaman tu spirulina famous sangat. Kalau anda semua masih ingat, setiap orang akan cakap pasal spirulina, gamat. Ingat tak ada satu zaman tu kan spirulina ni sangat-sangat famous, okay? Dan dia ada sebab dia kenapa dia famous dan sampai sekarang pun spirulina ni sebenarnya dia masih lagi orang kata satu produk yang sangat-sangat digemari sampai sekarang dan dia ada sebab dia, okay? So, sebelum kita pergi lebih lanjut, okay, saya nak terangkan dekat anda semua dulu apa itu spirulina. Dan saya nak betulkan satu salah faham yang sangat ramai orang confuse. Sebenarnya orang kita selalu ingat spirulina ni dia adalah satu pokok. Saya yakin ada yang di antara anda semua partisipan ni pun mungkin sebab saya dulu pun selalu salah faham. Spirulina ni dulu saya ingatkan dia pokok. Okay, dulu saya ingatkan dia pokok tapi sebenarnya tak. Spirulina ni dia bukan pokok. So sebelum kita pergi belajar dengan lebih lanjut macam mana nak jual spirulina ni, satu benda sebelum kita kena tahu spirulina ni dia bukan pokok. Okay, untuk pengetahuan anda semua, spirulina ni dia adalah spesies cyanobacteria. Okay, dia adalah sejenis mikroorganisma lah. Okay, jadi dia bukan binatang, dia bukan pokok, dia adalah sejenis cyanobacteria. Okay, spirulina ni kalau anda semua nak tahu, spirulina ni dia sebenarnya dia tumbuh dekat kawasan yang ada air sahaja. So spirulina ni dia tak boleh macam kita tanam dalam tanah dia tumbuh jadi pokok, tak. Dia tumbuh dalam air, okay. So spirulina ni dia punya ciri-ciri dia sebenarnya sama je macam tumbuhan hijau. Dia boleh buat fotosintesis juga. Okay, kalau masih ingat masa kita sekolah dulu kan kita belajar fotosintesis. Jadi spirulina ni pun sama juga. Spirulina ni kalau dia nak hidup, dia perlukan matahari. So dia perlukan air, dia perlukan matahari. So barulah dia boleh tumbuh. Okay, so spirulina ni dia warna biru hijau. Okay, dia ada beberapa jenis tapi yang sangat common dekat pasaran ni dia warna hijau ataupun biru lah. Okay. So sekarang semua orang dah clear apa itu spirulina. So lepas ni harapnya tak ada orang yang anggap spirulina tu pokok ke ataupun tumbuh-tumbuhan ke, tak. Sebab spirulina tu dia adalah mikroorganisma. Dia adalah satu spesies cyanobacteria ataupun algae lah. Okay. So dia kena tumbuh dalam air. Okay, gambar yang saya tunjuk ni, kalau semua orang boleh nampak, ni adalah gambar tasik dekat Amerika. Yang nampak tak yang terapung-terapung atas dia tu, okay, kalau boleh nampak saya punya mouse, yang terapung-terapung warna hijau-hijau biru, itu adalah spirulina. Okay, so dia memang tumbuh membiak sangat, orang kata apa, sangat subur dekat tasik-tasik. Okay, so spirulina, sebab tu dia sangat bermutu spirulina ni. Dan semua orang tahu spirulina ni dia kaya dengan protein, vitamin, mineral lah. Nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut kenapa spirulina ni mahal. Sebab dia ada dia punya ciri-ciri dia. Okay. Jadi apa yang spirulina ni boleh tolong? Okay, kita akan tengok dulu. Okay, yang pertama, sifat spirulina ni, okay, yang pertama dia punya kebaikan spirulina. Kenapa spirulina ni orang sangat suka, kenapa sampai sekarang kan memang spirulina kalau macam kita pergi dekat kedai, kalau kita tengok dekat kedai organik kan, orang jual spirulina dalam bentuk serbuk ada, dalam bentuk tablet pun ada. Sebab dia ada banyak manfaat. Okay, jadi yang pertama, okay, untuk pengetahuan anda semua, spirulina ni dia ada ciri-ciri antioksidan ataupun anti keradangan. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya nak terang dulu apa itu antioksidan. Mungkin kalau macam anda semua familiar dengan suplemen-suplemen ni kan macam banyak brand dia akan cakap, oh
kami punya produk tinggi antioksidan. Okey, makan ni antioksidan dia tinggi. Tapi apa antioksidan? Okey, so saya nak terangkan dengan orang kata apa, dengan lebih mudah supaya kita semua boleh faham apa itu antioksidan. Sebab saya yakin saya nak tanya semua orang pernah dengar kan perkataan antioksidan ni. Okey, antioksidan ni dia perkataan yang sangat-sangat common. Yang memang kalau dekat market ke, kalau macam pergilah brand mana-mana pun mereka akan guna perkataan antioksidan ni. Okey, so apa itu antioksidan? Okey, antioksidan ni dia sebenarnya dia adalah satu bahan yang boleh lindungi badan kita daripada kerosakan radikal. Okey, kerosakan radikal. Okey. Jadi badan kita ni dia boleh hasilkan radikal-radikal bebas. Okey. Badan kita boleh hasilkan radikal-radikal bebas. Bila radikal bebas ni, okey, dia tak semestinya dari badan. Radikal bebas ni kadang-kadang kita dapat daripada asap rokok, okey, daripada pencemaran, daripada toksin. Ini semua adalah radikal-radikal bebas lah, okey. So kenapa radikal bebas ni bahaya? Sebab bila radikal bebas ni dia kumpul dalam badan kita, okey, bila dia berkumpul dalam badan kita, dia akan jadi satu bebanan dekat badan kita. Okey, bila radikal bebas ni dah terkumpul, dia akan jadi bebanan dekat kita punya badan kita. So bebanan ni dinamakan tekanan oksidatif. Okey. So tekanan oksidatif ni lah yang menyebabkan penyakit. Okey, banyak penyakit yang datang daripada radikal bebas ni, contohnya macam penyakit jantung, okey, kanser. Ini semua datang daripada radikal-radikal bebas. Bila ada antioksidan, antioksidan ni dia boleh lindungi badan kita daripada radikal-radikal bebas. So itu penting antioksidan ni, sebab kalau tak ada antioksidan, tak ada tak ada tentera yang boleh lindungi badan kita daripada radikal. Sebab radikal ni badan kita keluarkan. Bila badan kita dah habis satu proses, dia akan hasilkan radikal ni. Kadang-kadang radikal ni bila kita lalu dekat kawasan yang memang banyak pencemaran, radikal-radikal bebas tu boleh masuk dalam badan kita. So bila banyak sangat dalam badan kita, itu yang akan jadi tekanan dekat badan kita. So bila jadi tekanan itulah yang bawa kepada banyak sangat penyakit. Okay? Jadi itu adalah apa maksud antioksidan tu. Antioksidan tu maksudnya dia boleh lindung sel kita daripada kerosakan radikal. So dalam spirulina ni dia banyak antioksidan ni. So antioksidan ni lah yang boleh tolong badan kita daripada habuk-habuk pencemaran ni semua. Okay? Jadi semua orang faham part antioksidan tu. So lepas ni kalau macam nampak perkataan-perkataan antioksidan tu, betul. Garam buluh pun dia tinggi antioksida. Sebab apa? Sebab antioksida tu dia memang tolong kita nak lindungi tubuh kita. So anggap antioksida tu macam tentera-tentera, kalau ada pencemaran ke habuk ke apa, dia yang lindung. Sebab kalau banyak sangat pencemaran, habuk-habuk rokok ni masuk dalam badan kita ni akan jadi terbeban. So dia akan jadi banyak penyakit. Okay? Okay. Yang seterusnya, fungsi spirulina ni, kenapa spirulina ni mahal, kenapa dia ni orang kata apa, eksklusif Sebenarnya spirulina ni dia dianggap sebagai superfood sebenarnya. Superfood maksudnya dia makanan yang cukup lengkap, semua benda ada kat spirulina. So yang seterusnya, spirulina ni juga dia boleh tolong untuk cepatkan kita punya penyembuhan luka. Okay, so sesetengah orang sebenarnya, untuk pengetahuan anda, tak semua orang kalau dia injured, dia luka, dia punya cepat atau lambat luka tu sembuh tu dia sebenarnya berbeza untuk setiap orang. Okey, itu yang semua orang perlu tahu. Setiap orang bila dia terluka, bila dia luka dekat kaki dia contohnya, bila dia macam contohnya dia pergi jalan-jalan, kadang-kadang tersepak batu, jatuh atas jalan tar, so dia luka. So setiap orang untuk luka tu sembuh, dia berbeza, dia punya rate dia punya kadar nak sembuh tu. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Okay? Kenapa berbeza? Sebab dia ada banyak faktor sebenarnya kenapa setiap orang kalau bila dia dapat luka tu lambat sembuh ke cepat, dia berbeza. Dia ada banyak sangat faktor dia. Okay? Tapi antara dia sebabkan umur, okay, lagi tua, lagi lambat sembuh. Ataupun setengah orang bila ada penyakit macam kencing manis pun dia bagi efek juga. Okay? Jadi bila luka kita lambat sembuh, bila luka kita lambat sembuh, dia boleh menyebabkan sel-sel kita ni ada keradangan, bila ada jadi keradangan.
So bila sel kita ada keradangan, okay, so dia boleh menjadi penyakit. So dia punya kaitan dekat situ, nampak tak apa kaitan luka dengan penyakit. Maksudnya dekat sini bila kita punya luka kita lambat sembuh, okay, kita punya sel-sel kita ni dia lebih terdedah kepada bakteria, kepada keradangan. So bila keradangan sel ni dia boleh membawa kepada penyakit sebab kebanyakan penyakit dia bermula daripada keradangan sel. Okay, jadi spirulina ni fungsi dia dekat sini, dia tolong nak cepatkan lagi luka kita. So bila dia cepatkan lagi luka kita, bila luka kita tu cepat sembuh, dia cepat tutup. Okay, so bakteria ke virus ke tak senang masuk. Okay, so itu fungsi spirulina. Sebab spirulina ni senang cakap, dia memang bagi luka kita cepat sembuh lah. Okay, sebab kalau lagi lambat luka kita sembuh, okay, lagi lambat sembuh, lagi terdedah kepada banyak sangat masalah lah. Okay. Sebab tu, okay, satu benda yang saya nak share. Spirulina ni sebenarnya kalau dekat Amerika, spirulina ni diberi kepada atlet-atlet. So dekat Amerika, diorang memang amalkan spirulina ni, tambah-tambah diorang fokus dekat atlet. Sebab salah satu sebabnya, okay, macam yang saya cakap tadi kan, kalau anda semua masih ingat yang saya cakap pasal tekanan oksidatif tu bila badan kita terbeban tu, salah satu sebab kenapa atlet-atlet ni suka ambil spirulina sebab bila ambil spirulina, spirulina ni sebenarnya dia boleh tolong untuk kurangkan otot kejang, otot yang lenguh sebab otot yang kejang, otot yang lenguh ni dia datang daripada tekanan oksidatif tadi tu. Okay, so bila ambil spirulina, spirulina ni dia tolong untuk kurangkan kita punya otot yang kejang, otot-otot yang lenguh tu. Sebab tu dekat Amerika memang spirulina ni top suplemen untuk atlet. Lepas tu juga atlet-atlet dekat Amerika ni suka ambil spirulina ni untuk sebab ni lah, sebab dia boleh tolong cepatkan luka. Okay? Sebab kalau macam saya cakap tadi, kalau luka tu lagi lama terdedah, lagi dia senang dapat banyak masalah. Okay? So kalau pergi tengok dekat Amerika, memang diorang semua suka spirulina ni untuk tambah-tambah untuk atlet lah. Okay? Okay, setakat ni semua orang faham pasal spirulina, tak ada masalah kan? Kalau ada masalah boleh boleh komen dekat ni . Okay, yang seterusnya kenapa spirulina ni dia sangat, orang kata apa, sangat berharga . Okay, spirulina ni sebab apa orang anggap dia sebagai superfood? Kenapa dia satu makanan yang cukup lengkap? Okay, bayangkan okay, kalau anda semua boleh tengok, okay, data ni dia adalah kandungan nutrien untuk satu sudu besar spirulina. Okay, so kalau anda ambil spirulina yang serbuk tu, anda pergi cedok dia satu sudu besar tu, spirulina ni dia punya protein dia ada 4 gram. Memang sangat-sangat banyak, okay, sebab dalam spirulina tu saja, okay, kalau anda semua nak tahu, dalam spirulina tu dia ada 60% protein. So kandungan spirulina ni memang tinggi dengan protein. Okay? Dan protein dalam spirulina ni sebenarnya dia sama baik, kualiti dia sama baik dengan kualiti protein dalam telur. So kalau macam nak compare protein dalam spirulina, protein dalam telur sama saja. Memang sama-sama berkualiti, okay? Dan spirulina ni dia punya protein dia lagi tinggi. So kalau ambil satu sudu besar je, protein dia saja dah 4 gram. Memang sangat-sangat tinggi lah, okay? Dan spirulina punya protein ni sebenarnya dia lagi tinggi daripada kebanyakan sayur. So kita tahu memang ada setengah sayur yang tinggi dengan protein kan? Tapi spirulina ni dia punya protein dia lagi banyak daripada sayur-sayur yang lain, okay? Lepas tu protein dia juga sama je kualiti dia dengan protein dalam telur, okay? Lepas tu dia juga tinggi dengan vitamin B1, B2, B3. Okay, vitamin B ni ada banyak jenis kalau pergi dekat farmasi, beratus-ratus suplemen yang ada vitamin B. So vitamin B tu fungsi dia untuk apa? Vitamin B tu fungsi dia untuk tukarkan makanan yang kita makan tu jadi energi. Okay, so sebab tu spirulina ni dia ada cukup lengkap. Protein pun banyak, vitamin pun ada banyak. Dia ada copper, okay, dan juga dia ada iron. Iron tu apa? Iron tu zat besi. Okay. So bayangkan satu sudu besar spirulina kalau anda semua ambil, dia dah cover hampir semua nutrien yang, tak adalah hampir semua, tapi dia dah cover kebanyakan nutrien. Okay, sebab tu spirulina tu orang anggap dia superfood sebab ambil satu sudu besar je, dia dah cover banyak vitamin, dia dah cover banyak sangat orang kata khasiat-khasiat lah. Okay, sebab tu spirulina ni
bagus dan juga sebab tu orang suka ya. Satu lagi yang tak ada dalam data ni, spirulina ni untuk pengetahuan anda semua, dia tinggi dengan beta carotene. So beta carotene tu apa pula? Okay, beta carotene tu dia dalam lobak merah paling banyak. Beta carotene tu dia bagus untuk mata. Spirulina ni pun ada beta carotene dalam dia, okay? So kalau kalau anda nak tahu lobak merah kan memang bagus untuk mata kan. So dalam lobak merah banyak beta carotene. Spirulina pun sama, banyak beta carotene. Lepas tu kiranya satu sudu ni dia dah cover kebanyakannya. Okay? Lepas tu saya juga nak share, sebenarnya tadi saya terbaca satu study ni. Bagi saya sangat menarik lah. Kalau anda semua nak tahu, masa 2016 saya ada baca satu study ni 2016, okay, ada satu kumpulan Mak Saleh ni, dia orang pergi buat kajian spirulina ni bagus ke tidak untuk budak-budak, okay. So dalam kajian tu dia orang pergi Gaza, okay. So ada satu kumpulan Mak Saleh ni, saintis-saintis Mak Saleh ni 2016 dia orang pergi ke Gaza, okay. So dia orang pergi ambil budak-budak yang tak cukup nutrien, yang tak cukup zat, yang memang nampak memang kurus-kurus kering kan, memang tak cukup nutrien ni. So diorang pergi dekat budak-budak tu hampir 100 orang. So diorang bagi makan suplemen spirulina untuk 3 bulan. Sebab diorang nak tengok, diorang nak kaji spirulina ni bagus ke tidak untuk kita punya badan. So bila diorang pergi bagi dekat budak-budak ni untuk 3 bulan 3 bulan diorang pergi bagi, hasil dia lepas 3 bulan, kanak-kanak dekat Gaza yang tak cukup nutrien, yang tak cukup zat ni, lepas 3 bulan dia orang boleh nampak perubahan dari segi dia orang punya ketinggian, berat, lepas tu dia punya rambut, dia punya kiranya kulit dia semua dah jadi betul-betul sihat dalam masa 3 bulan sahaja bagi spirulina. So saya rasa so dari segi situ kita boleh tengok spirulina ni dia memang dia dah cukup untuk cover sebenarnya, sebab dalam kajian tu kalau anda semua nak tahu dia orang buat perbandingan untuk kanak-kanak dekat Gaza ni antara kanak-kanak yang makan spirulina dengan vitamin biasa. So bila dia orang compare dua kumpulan budak-budak ni, okey, kanak-kanak yang makan spirulina, kanak-kanak yang makan vitamin biasa. So diorang dapati, diorang dapati kanak-kanak yang makan spirulina ni, diorang punya pertumbuhan dia lagi cepat berbanding kanak-kanak yang makan vitamin biasa. So itulah orang kata lengkap tak lengkap spirulina ni, okay? Dia memang dah cover semua. So bagi saya menariklah study tu, boleh Google. Dia 2016, study tu memang sangat-sangat famous masa 2016 sebab Amerika ni diorang pergi target kanak-kanak dekat Gaza. So memang sekarang ni pun sampai sekarang memang budak-budak ni dia orang bagi suplemen spirulina ni. So memang alhamdulillah dia orang punya pertumbuhan sekarang memang dah normal. Okey, memang orang kata memang dah sihat lah. Okey. Okey, seterusnya spirulina ni kenapa dia bagus? Spirulina ni dia bantu untuk kurangkan alahan hidung. Okay, so selain daripada dia bagi semua jenis nutrien, spirulina juga bagus untuk alahan hidung. Okay, sebelum tu saya nak tanya partisipan pada malam ni, saya nak tanya ada tahu tak apa beza alahan hidung dengan resdung? Dua benda ni sama ke berbeza? Saya nak tengok feedback kalau macam boleh kongsikan dia sama ke tidak alahan hidung dengan resdung. Adakah dua benda ni sama ataupun anda rasa macam mana? Sebab spirulina ni sebenarnya dia memang bagus untuk kurangkan alahan hidung alahan hidung. Okey. So kita tengok CDM Azhar cakap berbeza, lepas tu ada juga tak sama. Alahan. Okey. Okay, so saya nampak ada jawapan yang betul kat situ. Okay, apa beza alahan hidung dengan resdung? Okay, beza dia sebenarnya macam ni. Alahan hidung dia sebenarnya disebabkan benda-benda luaran. Okay, benda-benda dekat sekeliling kita. Bila orang tu ada alahan hidung, dia boleh jadi disebabkan hama, boleh jadi disebabkan bulu-bulu binatang. Ada setengah orang, macam mak saya sendiri, alah dengan bulu kucing. So itu adalah alahan, dia disebabkan oleh allergen. Nama benda ni alahan ni. So benda-benda ni menyebabkan hidung kita jadi sensitif ataupun jadi alahan. Kalau resdung, resdung dia disebabkan dalam hidung kita tu sendiri ada keradangan, ada bakteria, ada virus. So itu yang membezakan antara alahan hidung dengan resdung. Alahan hidung disebabkan benda-benda dekat luar. Alahan hidung ni dia memang kita tak boleh kontrol. Kalau resdung pula dekat dalam hidung kita
kita tu sendiri yang ada masalah. Dalam hidung kita ada bakteria, ada virus, itu yang menyebabkan resdung. Okey. Tapi walaupun dua benda ni berbeza, tapi dia punya tanda-tanda, dia punya simptom-simptom, gejala dia sama saja. Okey. Baik alahan ataupun resdung, dia punya tanda-tanda dia sama saja. Okey, untuk orang yang ada alahan hidung, selalunya dia akan bersin yang continuous, yang berterusan pada waktu pagi. Okey. So seterusnya orang yang ada alahan hidung ni juga, dia punya hidung dia berair, tapi dia punya berair tu, dia punya orang kata hingus tu warna cair dan jernih. Sebab kalau hingus tu dah warna kuning ataupun dah mula jadi pekat dan juga warna hijau, itu maksudnya dah ada virus. Okay. Tapi kalau dia punya hingus dia warna cair dan juga jernih, maksudnya itu adalah alahan hama ke yang dekat sekeliling kita tak sedar. Automatically badan kita dia keluarkan cecair. Okay. Lepas tu alahan hidung ni juga boleh jadi disebabkan boleh menyebabkan hidung tersumbat. Okay. So cecair dia pergi dekat belakang hidung. Okay. So bila cecair tu dia turun dekat kerongkong kita, boleh menyebabkan batuk. So kadang-kadang bila tengok orang yang ada alahan hidung ni, dia start dengan bersin biasa je. Tiba-tiba daripada bersin tu dia jadi batuk, semua cukup lengkap satu set. Sebab apa? Sebab cecair tu dia masuk kerongkong. So dia tersedak kat situ. So orang yang ada alahan hidung dan juga resdung ni juga, dia ada kegatalan hidung, mata, telinga, semua cukup satu set. Dia sebab tu kalau boleh tengok hidung ni, dia mata merah. Dia punya hidung semua merah sebab kealahan ni lah. Okay. Tapi alahan hidung ni dia boleh menyebabkan resdung. Okay. So walaupun dia dua benda berbeza, tapi kalau orang tu dah ada alahan hidung sangat, okay, dia boleh jadi resdung. Dia boleh menyebabkan bakteria lah. Okay. Bila spirulina, okay, dengan adanya spirulina ni, spirulina sebenarnya dia memang boleh tolong untuk kurangkan hidung. Jadi dia bukan tolong nak bagi sembuh, tapi sebenarnya spirulina ni dia boleh tolong untuk kurangkan alahan tu. Okay, so mungkin kalau seseorang tu dia memang alah dengan hama ke maka spirulina ni dia boleh tolong kurangkan alahan-alahan hidung tu. So baguslah, okay, untuk sesiapa yang memang selalu bersin waktu pagi, yang memang selalu sangat hidung ni alah kan, kadang-kadang alah dengan persekitaran ke bulu-bulu ke, memang spirulina ni boleh membantu. Okay. Okay, seterusnya spirulina ni dia tinggi dengan zat besi. Okay, so macam yang kita tengok tadi masa dekat mula-mula tadi, spirulina ni dia tinggi dengan zat besi. Okay, zat besi tu iron lah. Sebenarnya zat besi ni, bila kita tak cukup zat besi, satu penyakit yang sangat-sangat selalu orang dapat adalah anemia. So anemia tu kalau macam ada yang familiar ataupun mungkin ada ahli keluarga yang ada anemia ke, tahulah anemia ni dia memang penyakit akibat kurang sel darah merah. Okay. So kenapa anemia ni, saya rasa anemia ni orang kata macam dia silent lah, dia very silent. Sebab orang kita selalu anggap anemia ni macam kiranya kita selalu pandang ringan dekat soal anemia ni, tak cukup sel darah merah ni. Tanda-tanda anemia, tanda-tanda anemia ni macam pening, sakit kepala, tapi orang kita selalu ingat kalau macam kita rasa pening, sakit kepala ni sebab tak cukup tidur, sebab penat Tapi kalau sekali dua tak apalah benda-benda macam tu. Tapi kalau dah selalu sangat, kalau kita dah selalu sangat rasa sakit kepala, pening, lesu badan, letih, itu boleh check dengan doktor lah, kalau lama sangat. Sebab apa yang ada satu kajian ni, doktor dekat hospital UKM tak silap saya, dia bagi tahu ramai orang Malaysia beranggapan yang kalau dia tu pening, sakit kepala, letih, maksudnya tak cukup tidur. Itu dia punya kajian dia. Tapi sebenarnya ramai orang yang tak tahu kalau kita ni selalu sangat pening kepala, lesu-lesu ni, sebabnya mungkin salah satu sebab kita kurang zat besi. So orang kita ni walaupun dah selalu sakit kepala, walaupun selalu rasa lesu, lepas tu ada satu tahap bila pengsan, bawa pergi hospital, lepas tu doktor cek darah, tak cukup zat besi. So zat besi ni adalah satu benda yang ramai orang terlepas pandang sebenarnya, tapi dia sangat-sangat penting. Sebab kalau tak cukup zat besi, badan kita tak boleh hasilkan sel darah merah.
So kita tahu sel darah merah ni kita perlu untuk nak deliver, untuk hantar oksigen pergi ke badan kita. So kalau badan kita tak cukup sel darah merah, tak cukup oksigen, itu yang kita selalu cepat penat, cepat lesu, cepat sakit kepala. Sebab memang tanda-tanda ni kita tak tahu kenapa. Sebab bila kita dapat sakit kepala lesu, kita ingat tak cukup tidur. Tapi rupa-rupanya bila pergi cek darah, tak cukup zat besi. Spirulina ni, bila kita kait balik dengan spirulina ni dia tinggi dengan zat besi sebenarnya. So sebab itulah pesakit-pesakit anemia ataupun orang yang kurang zat besi, kadang-kadang ada doktor yang recommend pergi ambil spirulina sebab spirulina ni dia tinggi dengan zat besi. Kenapa satu lagi sebab kenapa kena kekalkan zat besi tinggi dalam badan kita? Kenapa penting sangat zat besi? So macam saya cakap tadi, zat besi ni dia tolong untuk dia tolong untuk deliver oksigen pergi ke badan kita. So kita pun semua tahu sel darah merah, dalam sel darah merah ni ada oksigen. So untuk oksigen pergi ke sel kita, kita perlukan zat besi lah ataupun hemoglobin ni untuk pergi hantar oksigen pergi ke sel-sel kita. So untuk pengetahuan semua orang, untuk pengetahuan semua partisipan malam ni, sel darah merah, satu sel darah merah tu dia punya jangka hayat dia dalam badan kita 120 hari. So 120 hari dalam 4 bulan lah. So jangka hayat sel darah merah kita, satu sel darah merah kita jangka hayat dia 120 hari. So sebab itulah badan kita perlu sentiasa dibekalkan dengan zat besi. Sebab kalau tak ada zat besi, tak ada benda yang boleh tolong angkut sel darah merah ni pergi hantar oksigen. Sebab dia perlu kekal hidup untuk 120 hari. So sebab tu zat besi ni kena sentiasa top up. Kita kena sentiasa ada bekalan zat besi. Kalau tak jadi macam tu lah. Kita cepat lesu, selalu rasa macam, orang kata selalu macam kadang-kadang kan bila kita bangun tiba-tiba kita rasa macam gelap, rasa macam nak pitam. Itu sebab dia punya tekanan darah rendah. Salah satu sebab kurang zat besi lah. Jadi sebab tu spirulina ni, bila kita makan spirulina, dia boleh tolong top upkan zat besi dalam badan kita supaya lagi banyak oksigen boleh masuk ke dalam kita punya badan lah. Seterusnya. So ini adalah data yang KKM keluarkan. Ni data baru ni sebenarnya. Data ni 2019. Dekat dalam data ni, bila dia orang buat kajian, rupa-rupanya rakyat Malaysia ni sebenarnya 1 daripada 5 orang mungkin ada potensi ada anemia. Angka dia macam tak banyak, tapi sebenarnya bila kita kumpul-kumpul ni, ramai sebenarnya rakyat Malaysia ni yang ada anemia. So saya nak tanya partisipan semua malam ni datang daripada mana? Kalau yang ada yang datang daripada yang belah-belah utara ke, semua boleh tengok, area mana yang paling banyak rakyat yang ada anemia ni. So boleh tengok dekat area Sabah Sarawak pun banyak sebenarnya yang kurang sel darah merah, yang kurang anemia ni. So boleh tengok dekat kawasan ni. Kalau kat Pahang, anemia kurang, tapi kalau pergi dekat belah-belah atas ni, so dah start kawasan-kawasan ni adalah kawasan yang ramai rakyat Malaysia dapat anemia. So boleh tengoklah. So apa sebenarnya punca kurang zat besi? Dia ada banyak sebab, tapi sebab zat besi ni, kalau kita nak dapatkannya, kita kena dapatkannya daripada kita punya pemakanan. So kurang zat besi ni salah satu sebab kita kurang makan makanan yang kurang zat besi lah. Kadang-kadang kita punya diet ni, kalau kita makan banyak sangat fast food, kalau kita makan banyak sangat orang kata makanan yang tak cukup nutrien ni. So sebab kalau kita makan fast food contohnya, fast food ni dia tak ada zat besi. Dia tak ada nutrien yang lengkap. So sebab itulah kita punya badan kita tak cukup zat besi tu. So salah satu sebab kita punya diet lah yang tak cukup zat besi. Lepas tu satu benda yang semua orang perlu tahu adalah anemia dia sangat-sangat senang serang wanita. Anemia ni dia sangat senang untuk serang para wanita. Sebab apa? Sebab anemia ni kan dia kurang sel darah merah. Sebab kita wanita, kita tiap-tiap bulan datang haid, datang period, ataupun untuk yang mengandung, yang dah lahirkan anak, dia sangat perlukan banyak darah. So kadang-kadang bila kita datang haid, kita punya darah kita keluar terlalu banyak sampai badan kita tak cukup zat besi, tak cukup darah untuk nak top up ke bahagian lain. Sebab itulah wanita senang sangat untuk dapatkan anemia. So wanita kena hati-hatilah, kena sentiasa make sure zat besi dalam badan kita banyak.
Sebab tu kalau ambil spirulina dia memang boleh tolong untuk supply zat besi dekat badan kita. Lagi-lagi kalau wanita. Itu yang paling penting. Okey, jadi spirulina ni macam saya cakap tadi, dia adalah sejenis mikroorganisma yang tumbuh dekat tasik kan. Okay. So spirulina ni sebenarnya dia walaupun dia banyak khasiat, walaupun dia banyak fungsi macam saya cakap tadi, dia banyak protein, dia boleh tolong itu ini, tapi tak semua spirulina sebenarnya adalah bermutu. So kita kena ingat yang spirulina ni ada sesetengah yang ambil daripada yang kawasan yang tak dikawal. Maksud kawasan tak dikawal tu maksudnya kawasan tu kadang-kadang dia punya tasik dia ada pencemaran, ada logam berat. Okay, so spirulina disebabkan dia tumbuh dalam air, so kena hati-hati dalam pilih spirulina yang high quality. Sebab tak semua spirulina tu dia high quality. Sebab kadang-kadang bila dia ambil daripada tasik yang ada pencemaran logam ni, lagi-lagi memang kalau kita makan memang habislah, okay. Sebab dia boleh membawa kepada penyakit lah. Tapi kalau Nourish punya spirulina ni, okay, Nourish punya spirulina ni kita ambil daripada kolam air mineral. Kita tak ambil daripada tasik tapi kita ambil daripada kolam air mineral dekat Taiwan. So memang kawasan ni memang dia yang mineral. So kita tahu kawasan air mineral ni dia memang sangat dijaga dengan rapi lah. So kawasan yang yang kita ambil ni dia memang bebas daripada bahan kimia, baja, racun serangga. So semua memang tak payah risau. Okay, untuk Nourish punya spirulina yang membezakan Nourish spirulina dengan yang lain ialah kita ambil dekat kolam air mineral. Selalunya spirulina yang ada dekat pasaran dia orang ambil daripada tasik kebanyakannya, daripada tasik. So kadang-kadang tasik ni dia lebih senang terdedah dengan logam berat ataupun pencemaran. Tapi kalau Nourish punya spirulina dia memang dekat kawasan gunung, so dia memang bersih. Okay, dia memang dijamin lah. Okay. Dan satu lagi yang saya lupa nak kongsi sebenarnya, saya personally lah kalau untuk malam ni punya topik, spirulina ni saya rasa lebih dekat dengan saya sebab sampai hari ni saya amalkan spirulina sebenarnya. Memang daripada awal lagi dan daripada sampai sekarang saya memang continuously ambil spirulina, memang tak putus. Sebab kadang-kadang bila kita sibuk bekerja ni, kita kadang-kadang tak sempat nak makan itu ini. So kadang-kadang tubuh ni tak dapat khasiat. So sampai sekarang saya memang ambil spirulina sebenarnya. So kalau tanya saya punya testimoni personal yang jujur punya, bukan sebab saya nak menjual ke apa, tapi kalau yang jujur punya tanya saya, yang saya notice spirulina ni, apa yang kesan dia buat dekat saya ialah bila saya makan spirulina ni saya rasa fresh. Macam mana nak cakap kiranya macam tak mudah rasa lesu. So itu yang membezakan sebab sebelum ni kalau macam lama dulu lah, kalau sebelum-sebelum ni saya tak ambil apa-apa dan sekarang ni saya ambil spirulina. Yang saya notice, okay, dia buat saya rasa fresh tau. So kalau macam pergi kerja ke apa, dia macam tak mudah rasa penat. So itu yang saya notice lah, yang spirulina Nourish ni buat yang membezakan daripada dulu dengan sekarang, okay. Okay, lepas tu spirulina daripada Nourish ni juga dia punya kandungan dia tinggi. Satu biji tu, satu biji hijau ni, satu biji ni dia ada 200 mg. Okay, kandungan dia tinggi spirulina. So kalau Nourish punya spirulina ni jangan risau. Yang pertama sebab kualiti dia memang tip top lah. Kualiti dia kalau orang tanya ambil dekat mana, kita ambil dekat kolam mineral dekat Taiwan, dekat kawasan gunung. Yang kedua, Nourish punya spirulina ni kalau orang tanya kenapa dia special daripada yang lain, sebab kualiti memang terjamin lah, okay. So makan spirulina punya kualiti, spirulina punya Nourish ni, okay, kalau ambil memang jangan risau, memang tak ada racun serangga, memang terkawal, memang 100% bersih spirulina yang kita ambil ni. Dan yang ketiga sebab kandungan dia tinggi spirulina ni, okay. So kalau nak tahu apa beza spirulina kita dengan yang lain sebab ni lah, okay. Sebab ia memang berkualiti punya. Okay, macam mana kita nak makan spirulina? Spirulina ni dia banyak sikit lah nak kena ambilnya. Spirulina ni untuk dewasa, memang kita sarankan untuk dewasa lah. Kebanyakan produk-produk Nourish, kita sarankan dekat 18 tahun ke atas untuk orang dewasa. Kalau anda berminat nak ambil spirulina ni, dia kena makan 6 tablet sehari, 2 kali sehari sebelum makan. So kalau saya selalu ambil pagi-pagi. Okay, pagi-pagi sebelum pergi kerja tu, sebelum macam makan breakfast, saya akan ambil dulu spirulina. And then malam sebelum dinner, saya akan ambil spirulina 6 biji.
Sebab dalam spirulina ni sebenarnya, Nourish punya spirulina ni dia senang telan, dia kecil-kecil je. Kalau macam anda semua ada dekat rumah sekarang ni ataupun siapa yang memang dah amalkan, spirulina ni dia kecil-kecil je. Dia kecil-kecil, lepas tu ambil 6 biji sekali. Okay, 2 kali sehari. Itu yang saya buat lah. Okay. So, itu berkenaan dengan spirulina. Okay. So, sebelum tu. Ada maksimum, sekejap saya nak tengok soalan. Okay. Alright. So seterusnya kita akan masuk kepada cell genic goal. So kita dah habis cover pasal spirulina. So kita tahu tadi spirulina dia superfood. Okay, dia cover semua. Tapi tak bererti kalau kita dah ambil spirulina, kalau macam dah dapat protein itu ini tak perlu makan ayam, tak perlu makan daging. Janganlah macam tu, okay. Kalau makan spirulina, ambillah juga yang lain. Tak semestinya kita kena potong mana-mana diet dalam kita punya pemakanan kita. Okay, so kalau ambil spirulina tu jangan risau, ambil je ayam, ambil je daging macam biasa, okay. Okay, seterusnya adalah cell genic goal. Okay, cell genic goal ni saya yakin favourite ramai orang. Okay, ramai orang yang suka cell genic goal ni. Okay, so untuk pengetahuan anda semua, cell genic goal yang Nourish, yang Hi-O keluarkan, kita ada 6 herba dalam ni. Kita ada 6 bahan dalam cell genic goal ni, okay. So, tapi walaupun kita ada 6, okay, ke-6 ni dia ada fungsi tersendiri, tapi untuk malam ni saya tak nak pergi satu-satu. Saya nak fokus dekat dia punya bahan utama dia, iaitu lecithin. Boleh tengok gambar pertama ni, lecithin, okay. So nanti kita akan pergi secara ringkas yang lain, tapi untuk malam ni, okay, untuk cell genic goal kita akan cover dekat lecithin, okay. So semua orang boleh So kalau nak catat ke apa boleh, okay, sebab cell genic goal ni saya yakin ni ramai orang suka cell genic goal ni. Okay, jadi macam saya cakap tadi, bahan utama cell genic goal adalah lecithin. Okay, lecithin tu apa benda? Lecithin ni dia sebenarnya adalah satu bahan yang ada dalam badan kita. Dia adalah sejenis lemak, dia adalah sebatian lemak. Okay, so lecithin ni, tapi bukan lemak yang menyebabkan kita gemuk tu, tak, itu lain. Lecithin ni dia adalah sebatian lemak yang kita perlukan, kita punya sel perlukan, okay, lagi-lagi dekat bahagian otak kita, dekat bahagian saraf kita. So dekat cell genic goal, bahan utama kita memang lecithin. Okay, jadi lecithin ni kalau anda semua nak tahu, dia banyak kita jumpa dekat dalam kuning telur, okay, kacang soya, bijirin. So ini adalah bahan-bahan yang kaya dengan lecithin lah, okay. So lecithin ni memang dia adalah satu sebatian lemak macam saya cakap tadi, tapi lepas ni kita akan pergi satu-satu apa yang lecithin ni boleh bantu. Tapi untuk pengetahuan anda semua, lecithin paling banyak dia kita jumpa dekat dalam kuning telur. Dalam soya pun ada, okay, tapi kebanyakan dalam kuning telur lah, okay. So lecithin ni dia adalah satu bahan lah, okay, orang kata satu bahan. Lecithin ni bila badan kita pecah-pecahkan dia, okay, bila kita pecahkan lecithin, kita akan jumpa lagi satu bahan dinamakan choline, okay. So dalam lecithin ada choline. So choline ni pula, okay, choline ni dia berperanan, okay, dia fungsi choline ni dia kita perlu untuk bagi signal ke otak kita, okay. So signal kita daripada otak kita pergi ke sel, kita perlukan choline. So choline ni dia sebenarnya adalah penyampai maklumat lah, okay. So kan badan kita perlukan signal elektrik, betul? So signal elektrik ni kita perlu untuk sampaikan maklumat daripada otak ke sel, daripada sel ke otak kita. So choline ni dia memang bantu untuk nak sampaikan maklumat-maklumat ni, okay. Dan untuk pengetahuan anda juga, lecithin ni, okay, dalam lecithin ada choline. Lecithin ni sebenarnya kalau dekat pasaran, okay, kalau untuk pengetahuan anda, lecithin kalau dekat pasaran banyak orang guna dalam makanan, okay, dalam ubat-ubatan, dalam kosmetik pun ada orang guna lecithin ni. Sebab fungsi lecithin ni dia nak bagi sesuatu benda tu tahan lama, nak bagi produk tu tahan lama. So dia akan pakai lecithin. Okay, so lecithin ni salah satu sumber dia kita banyak dapat dalam kuning telur, okay. So kalau macam anda pergi tengok barang-barang apa, makanan-makanan ke ataupun macam mungkin ada macam suplemen ke, okay, kalau boleh tengok dekat bahagian belakang dia, dekat bahagian ingredient tu kalau nampak lecithin, itulah dia. Itulah lecithin. Lecithin ni dia memang sangat-sangat popular, okay, dekat kita punya pasaran, okay. Ramai orang letak dalam
bahan-bahan, okay, untuk nak bagi dia tahan lama lah, okay. Okay, so tadi saya rasa dekat bawah ni, ayat bawah sekali ni dia macam ada terpotong sikit, tapi fungsi dia, okay, calling ni kita guna untuk hantar signal pergi ke otak. So untuk pengetahuan anda, calling ni dia hantar signal pergi ke otak. Okay, jadi dah faham apa itu lecithin. Okay, lecithin ni daripada kuning telur, dia sebahagian lemak. Bila kita pecahkan lecithin, kita jumpa choline. Okay, so dah faham dekat situ setakat ni. So bila dah, okay, kalau dah faham kat situ, saya akan teruskan. Okay, seterusnya. So dah faham tadi lecithin tu ambil daripada mana. Sekarang ni apa pula kebaikan sel jenik gold, sebab kita tahu dalam sel jenik gold ni kaya dengan lecithin. Okay, yang pertama, okay, sel jenik gold. Kenapa sel jenik gold ni orang kata apa, dia merupakan suplemen pelengkap anda. Kenapa? Sebab yang pertama, sel jenik gold ni dia tolong untuk kekalkan membrane sel. Okay, jadi kan macam saya cakap tadi, lecithin tu dia diperlukan dalam sel kita. Lecithin tu dia diperlukan dia diperlukan untuk sel kita. So lecithin ni sebenarnya dia ada dekat dalam semua sel kita. Bila kita operate badan kita, kita tengok dekat sel kita, setiap sel kita ada lecithin. Itu penting tak penting lecithin tu. So fungsi lecithin ni sebenarnya dia adalah untuk kekalkan struktur sel kita. Ataupun dengan arti kata lain, dia nak make sure kita punya sel ni kekal bentuk dia. Okay, so kalau tak ada lecithin, okay, lecithin tu dia tak, kalau tak ada lecithin tu tak boleh pegang sel-sel kita. So nanti sebagai akibat dia, kita punya sel dah jadi dia dah tak maintain dia punya shape. Okay, so sebab itulah lecithin, kalau boleh tengok dekat slide ni, dia kata lecithin ni dia boleh tolong mencegah pengerasan membrane sel. Kenapa boleh jadi pengerasan? Sebab tak ada lecithin untuk pegang dia. Okay, so itulah betapa pentingnya lecithin untuk sel kita. So kenapa penting? Sebab kalau tak ada lecithin yang pegang sel kita ni, okay, sel-sel kita ni tak boleh maintain dia punya shape, tak boleh maintain dia punya bentuk, so dia dah jadi bentuk lain. So sel kita dah jadi tak sihat lah, okay. Dan kenapa pentingnya sel yang sihat? Sebab kalau sel-sel kita semua sihat, badan kita pun lebih sihat, okay. Seterusnya, lecithin ni penting sebab dia boleh menggalakkan kita punya kesihatan jantung kita. Okay. Jadi untuk pengetahuan anda semua, jangan takut. Mungkin ada yang beranggapan yang kuning telur bukan ke banyak kolesterol ke, bukan ke tak elok ke. Sebenarnya tidak. Okay. Untuk pengetahuan anda semua, lecithin dalam kuning telur tu, okay, lecithin dalam kuning telur tu sebenarnya dia boleh tolong untuk tambah lagi kita punya kolesterol baik tu. Maksudnya dia boleh tolong untuk tingkatkan tahap kualiti dia. Okay, so maksudnya dekat sini lecithin tu dia boleh tolong untuk tambahkan kolesterol baik. So bila kolesterol baik dah bertambah, dia akan secara automatik kolesterol jahat kita akan berkurangan. Dia boleh tolong untuk rendahkan. So lecithin peranan dia untuk kita punya jantung macam tu. So maksudnya bila kita makan lecithin untuk badan kita, secara tidak langsung kita punya kolesterol yang baik tu akan bertambah. So bila kolesterol yang baik bertambah, automatically kolesterol jahat pun akan berkurangan. Dia akan merendahkan. Okay? Dia punya level dia akan tolong balance. So kalau satu tinggi, satu akan rendah. Itu fungsi lecithin tu lah. Okay? Jadi kenapa kolesterol jahat? Kenapa dinamakan kolesterol jahat? Okay. So mungkin ada yang macam tertanya-tanya, kenapa kita namakan dia kolesterol jahat? Apa kaitan kolesterol jahat tu dengan jantung kita? Okay. Untuk pengetahuan anda semua, okay, bagi yang nak tahu, okay, kolesterol jahat ni sebenarnya kenapa ada nama kolesterol jahat? Kenapa ada nama kolesterol baik? Okay. Untuk kolesterol jahat, bila kolesterol jahat ni dia sebenarnya kolesterol jahat ni term yang nak bagi senang kita faham lah. Okay, nama saintifik dia LDL, low density lipoprotein. Tapi dekat sini kita namakan kolesterol jahat lah, okay, sebab memang jahat pun. Okay, so kolesterol jahat ni bila dia banyak sangat, bila dia terkumpul dekat kita punya jantung kita, bila dia berkumpul dekat kita punya jantung kita, dia akan halang darah daripada travel. Dia akan halang darah daripada pergi ke hantar oksigen ke jantung kita. So sebab itulah kolesterol jahat ni kita tak perlukan dia. Sebab tu kita kena rendahkan dia. Okay.
Sebab kalau kolesterol jahat ni dia terkumpul dekat salur darah jantung kita, so kita punya jantung kita tak boleh dapat bekalan oksigen sebab darah tak boleh nak lalu, okey? So macam mana darah nak lalu kalau dekat kolesterol tu dia punya, kalau dekat jantung tu kolesterol dah block, okey? So sebab itulah kolesterol ni jahat. Sebab tu kolesterol jahat tu dinamakan kolesterol jahat. Sebab dia block kita punya jantung, so darah tak boleh lalu. So bila darah tak boleh lalu, oksigen tak boleh sampai, okey? So itulah sebab yang kenapa setengah orang dia dapat macam stroke ke sakit jantung kan. Sebab apa? Sebab oksigen tu tak boleh pergi ke jantung dia, tak boleh nak pump. Okay. So lecithin ni dia bantu untuk kurangkan kolesterol jahat tu. So dia takkan terkumpul dekat bahagian jantung. Okay, so dia membantu Okay, seterusnya lecithin ni juga apa yang lecithin ni buat adalah lecithin ni dia boleh bantu untuk kuatkan memori kita. Dia boleh tolong untuk kuatkan daya ingatan kita. Okey. Macam saya cakap mula-mula tadi, kalau macam ada yang masih ingat, dekat dalam lecithin bila kita pecahkan dia ada satu bahan dinamakan choline. Okey. Choline tu, apa yang choline tu buat? Choline tu dia hantar signal pergi ke otak kita. Okey. So bila kita makan Celgenic Gold ni, kenapa ada setengah feedback dapat kenapa ada feedback ramai cakap yang macam dia boleh fokus ke ataupun dia boleh dia rasa dia punya memori dia semakin kuat. Kenapa? Sebab bila kita makan Celgenic Gold dalam Celgenic Gold ni ada lecithin. Okey, dalam lecithin tu ada choline macam saya cakap tadi. Choline tu sebenarnya dia bila kita makan choline tu, choline bila dia bertambah dalam kita punya badan, dia boleh tolong untuk hantar signal pergi ke otak. So bila lagi banyak signal pergi ke otak, bila lagi banyak signal yang bergerak ke otak kita, sebab itulah kita boleh jadi lebih fokus, so dia boleh mengaktifkan kita punya sel-sel otak. So itu yang choline tu membantulah, so lagi banyak signal boleh pergi ke otak kita. So mungkin kita jadi lebih fokus, mungkin orang kata kalau belajar tu cepat tangkap. So cepat tangkap sebab apa? Sebab lagi banyak signal pergi ke otak. So yang seterusnya, ini yang menarik. Ini yang menarik pasal Celgenic Gold ataupun ini yang menarik pasal lecithin ni. Untuk pengetahuan anda semua, lecithin sebenarnya kalau dekat pasaran luar, lecithin ni orang ambil, orang letak kat muka. Kalau semua nak tahu, lecithin ni ada orang guna untuk ambil lecithin tu letak dekat muka, dekat kulit. Sebab lecithin tu, dia ada satu ciri-ciri melembabkan. So bila kita makan lecithin ni, bila kita ambil lecithin ni, dia secara tidak langsung dia boleh tolong untuk melembabkan lagi kulit muka dengan kita punya rambut. So bagi orang yang ada masalah rambut dia kering, rambut dia macam orang kata rambut kering tak bermaya, kalau macam iklan dekat TV kan orang kata rambut tu kering tak bermaya. So kalau ambil lecithin ni sebenarnya dia boleh tolong untuk bagi rambut tu lebih shiny tau, dia lebih bersinar, dia lebih lembut, dia lebih lembap. So itu fungsi lecithin tu. Lecithin tu sebenarnya secara tidak langsung dia boleh tolong kita punya kulit, kita punya rambut. Sebab tu dekat luar orang ambil lecithin ni orang letak direct kat muka sebab dia memang melembabkan, dia memang buatkan kulit tu jadi lebih moist, jadi lebih orang kata lebih lembut lah. So ada juga satu study, ada satu kajian saintifik yang memang dah buktikan sebenarnya lecithin ni dia boleh tolong untuk rawat eczema. So kita semua tahu eczema ni dia adalah radang dekat kulit. Siapa yang ada eczema tu tahulah pedih tak pedih ataupun sakit tak sakit eczema ni. So ada juga kajian yang mengatakan memang dia boleh tolong untuk eczema juga sebab dia boleh tolong melembabkan. Dia boleh bagi lagi banyak moisture. Jadi seterusnya, semua orang perlu ingat dekat dalam Celgenic Gold bukan ada satu bahan saja, bukan ada lecithin tu saja, dia ada 6 kesemuanya. So bila kita gabung lecithin dengan herba-herba Cina tradisional yang lain, sebenarnya Celgenic Gold ni dia boleh bantu untuk tambah stamina badan kita. So bila kita punya stamina badan kita bertambah, dia boleh juga tolong untuk tingkatkan sistem imun. So gabungan lecithin, so bayangkan lecithin tadi dah ada banyak fungsi dia. Lecithin tadi ada banyak benda dia boleh buat. Gabung lagi dengan herbal tradisional Cina. So dia memang boleh tolong untuk kuatkan badan kita secara fizikal lah. Dan juga dia boleh tolong untuk tingkatkan imun sistem kita. Jadi sebelum tu saya baca komen sekejap. Boleh jadi masker. Masker ni tapi kita tak jual lah dalam bentuk masker ni. Kita punya lecithin tu ada dalam bentuk
dalam bentuk tablet. Okay, kita dalam bentuk tablet. Okay. Umur berapa sel jenik ni? Kita memang selalunya kalau untuk produk Nourish 18 tahun ke atas. Okay. Dalam lecithin ada apa? Dalam lecithin ada choline. Okay, bahan dia dinamakan choline. Okay. Okay. Okay, so tadi kan kita tahu Celgenic Gold ni bahan utama dia lecithin, okay, tapi dia bukan ada lecithin semata, dia juga ada benda lain. Okay, so ada seterusnya, apa bahan yang kita punya Celgenic Gold ni ada, kalau anda semua nak tahu, okay, Celgenic Gold dalam ni dia ada bahan-bahan ni. So selain daripada lecithin, dia juga ada linseed. So ini adalah satu herbal cleaner, okay, yang boleh tengok gambar nombor 2 ni. So fungsi herba ni adalah untuk tingkatkan kita punya sistem imun. Okay, so kita boleh tengok herba yang nombor 2 ni dia punya fungsi untuk tingkatkan sistem imun. Okay, lepas tu yang seterusnya, Cordyceps. Cordyceps ni saya yakinlah ramai orang pernah dengar ya. Cordyceps ni suplemen penuh dekat farmasi, dekat market memang banyak Cordyceps ni. Cordyceps ni untuk tingkatkan tenaga. Itu fungsi Cordyceps. Cordyceps ni dia sejenis herba, dia guna untuk tingkatkan tenaga ya. Lepas tu American ginseng ni untuk apa? American ginseng ni untuk imun, untuk sistem ketahanan badan ya. Okey, jadi dia punya gabungan-gabungan herba ni memang orang kata memang mantap lah sebab dia memang tolong untuk kita punya sistem imun juga. Okey. So American ginseng dia bagus untuk imun. Goji berry, okay, goji berry ni paling menarik bagi saya sebab goji berry ni, okay, dia kaya dengan vitamin C. So untuk pengetahuan semua, goji berry ni dia kaya dengan vitamin C. Goji berry ni masa saya pernah dekat bahagian healthcare dulu, ramai sebenarnya orang yang cari goji berry ni untuk mata, untuk suplemen untuk mata. Sebab goji berry ni dia tinggi dengan vitamin C. So bila dia tinggi dengan vitamin C, dia juga boleh tolong untuk kesihatan mata kita. So goji berry ni memang best sebenarnya. Goji berry ni sebenarnya kalau pergi dekat macam kedai-kedai organik ke pergi kat supermarket, dia memang ada jual satu bekas tu, satu bag tu dia memang dried goji berry. Dia goji berry kering, memang orang jual, orang rata sebenarnya goji berry ni. Jadi ni best, dia macam rasa masam-masam macam tu. Dia memang orang rata sebab untuk kesihatan mata, sebab dia kaya dengan vitamin C, okay? Tapi untuk Celgenic Gold, dia dah include dalam tu siap-siap. So sebab itulah best Celgenic Gold ni, okay. Dan seterusnya kita ada herba dinamakan Duzong. Okay, Duzong ni yang 16 ni dia sebenarnya daripada, kalau tak silap saya dia daripada pokok getah. Dia boleh guna untuk kuatkan tulang dan juga otot, okay. So yang akhir sekali, okay, boleh nampak gambar yang berkulit ni, okay. So ini ni dia boleh tolong untuk tingkatkan ataupun kuatkan tulang dan juga otot kita. Okay. Tak pahit ke goji berry? Tak. Goji berry tak pahit. Dia rasa masam-masam manis kalau beli yang dry tu. Tapi dekat dalam suplemen Celgenic Gold ni dia memang dah blend sekali. Okay, dalam satu suplemen tu dia memang dah cover goji berry ni sekali. Dia menarik sebenarnya. Okay, untuk yang bertanya tadi, okay, kita memang tak sarankanlah kanak-kanak ambil ni, tapi untuk siapa yang nak mencuba Celgenic Gold ni untuk dewasa 18 tahun ke atas. So kalau tadi spirulina kena ambil sebelum makan, tapi untuk Celgenic Gold kena ambil selepas makan, okay, 4 hingga 6 soft gel, okay, 2 kali sehari, okay, untuk siapa yang berminat. Okay, jadi setakat ni semua boleh okay, Celgenic Gold. So saya harap lepas ni lebih clear mengenai Celgenic Gold sebab saya tahu dia favourite ramai orang ni sebenarnya, Celgenic Gold ni. Okay, so saya harap soalan ni untuk siapa ni. Okay, seterusnya kita punya produk terakhir malam ni sebelum kita dengar perkongsian daripada kita punya tetamu adalah kita punya DB13. Okay, saya tengok masa pun dah dekat 9.30, so saya akan lajukan sikit. So seterusnya adalah DB13. Kenapa DB13? Sebab ada 13, sebab ada 13 herba premium. Okay, dia ada 13 herba. Bayangkan dalam satu tablet ada 13 herba. Banyak tak banyak? Okay, so macam mana DB13 ni membantu? Okay, untuk pengetahuan anda semua, DB13 ni dia target 3 organ kita tau. DB13 dia target 3 organ badan kita. Yang pertama paling penting dia target kita punya buah pinggang. Okay, yang kedua dia target kita punya pancreas. Pancreas tu apa benda? Pancreas tu dia adalah organ yang kita perlukan untuk pencernaan. Dia adalah organ pencernaan dan juga untuk hasilkan enzim. Untuk pengetahuan anda semua, insulin
dihasilkan di pankreas. Okay, insulin yang kita perlu tu dihasilkan di pankreas. Okay, dan DB13 juga dia target hati. Kita punya bahagian hati. So dia memang target 3 organ utama ni DB13 . So buah pinggang, pankreas dan juga hati. Apa yang DB13 ni buat adalah dia tolong untuk elakkan kerosakan 3 organ ni. Sebab 3 organ ni dia berkait antara satu sama lain. Jadi DB13 ni dia memang boleh tolong dengan organ damage ataupun kerosakan organ. Apa yang boleh jadi, kenapa, apa faktor ataupun apa sebabnya boleh jadi kerosakan organ ni? Banyak sebab, sangat-sangat sebab kenapa organ kita boleh rosak. Salah satunya sebab pencemaran macam saya cakap tadi, macam kita punya habuk rokok ataupun pencemaran udara boleh menyebabkan kerosakan organ. Makan ubat-ubatan, kalau kita banyak sangat makan ubat, sebab ubat ni bila banyak sangat makan ubat, buah pinggang kita tak boleh nak filter. So lama-lama boleh jadi rosak. Virus, semestinya genetik ataupun alkohol. Alkohol ni memang lagi cepat kita punya organ tu boleh rosak. So DB13, DB13 ni dia bantu untuk elakkan kerosakan organ kita, sebab organ-organ ni dia boleh rosak atas banyak sangat sebab. Kadang-kadang kita boleh kontrol, kadang-kadang kita tak boleh kontrol sebab ni. So kan saya cakap tadi, DB13 ni dia bantu untuk dia target 3 organ kita. Dia bantu target 3 organ, buah pinggang, pankreas dan juga hati. Untuk pengetahuan anda semua yang macam tengah terbayang, kat mana lah hati ni, kat mana pankreas, kat mana? Dia semua dekat bahagian atas ni. So kalau boleh tengok dekat bahagian ni, kalau sebenarnya ini image yang doktor gunakan. Doktor kalau diorang guna nak operate ke apa ke, diorang akan ambil gambar sebagai rujukan lah. Diorang akan macam ada belahan dekat kita punya badan. So untuk dua atas ni, ini adalah area, ini adalah kawasan di mana DB13 tu cover. So organ-organ yang saya cakap tadi, kita punya buah pinggang, hati dan juga pankreas, ketiga-tiga tu dia terletak dekat kawasan yang sama, kat kawasan atas ni. So bayangkan ambil DB13, kita punya bahagian atas tu dah cover. Kita punya dekat sini tu dah di cover. Maksudnya kesihatan organ kita dah dilindungi dekat bahagian sini. So ini adalah 3 bahagian tu. Jadi macam saya cakap tadi, kerosakan organ boleh jadi disebabkan banyak sangat sebab. Ada kita boleh kontrol, ada yang tak boleh kontrol. So siapa yang berisiko tinggi untuk dapatkan kerosakan organ ni, ataupun orang kata individu yang senang untuk dapat kerosakan organ ni adalah yang pertama, individu yang obesiti. Sebenarnya, untuk pengetahuan anda semua, obesiti ni dia penyebab banyak sangat-sangat sebab. Dia adalah satu, orang kata sebab obesiti ni sebab kita punya BMI kita berlebihan. So bila seseorang tu obesiti, dia sebenarnya dia berkait rapat dengan semua jenis penyakit. Bayangkan disebabkan obesiti, daripada satu keadaan dia boleh membawa kepada banyak lagi penyakit. So orang yang ada obesiti ni, dia boleh tingkatkan risiko untuk dapatkan diabetes jenis 2, diabetes type 2. Kalau orang tu obesiti, dia boleh tingkatkan risiko untuk dapat diabetes. So bila dah dapat diabetes, dia juga boleh tingkatkan risiko untuk tekanan darah tinggi. So daripada satu sebab obesiti ni, dia membawa kepada banyak sangat masalah kat dalam badan kita. Kebanyakan masalah, kebanyakan penyakit daripada badan kita ni jadi disebabkan salah satu sebabnya adalah obesiti. Obesiti pun penyebab dia. So bila obesiti ni kenapa senang untuk jadi kerosakan organ? Sebab bila dia obesiti ni, kita punya proses dalam badan tu kena bertambah. Sebab badan kita badan kita besar, so dia punya kerja, kita punya organ-organ tu kena bekerja lebih keras. So tambah-tambah kalau kita punya buah pinggang. So buah pinggang kita kena filter lagi banyak bahan-bahan. So bila lama sangat dia filter bahan tu terlalu banyak, so lama-kelamaan dia boleh menyebabkan rosak buah pinggang tu. Buah pinggang tu dah tak boleh berfungsi dengan normal sebab ada penyakit, sebab obesiti, dan juga kerosakan organ ni yang senang terdedah adalah orang yang usia lanjut. Orang-orang tua, warga emas, dia lagi senang dapatkan kerosakan organ sebab organ-organ dia dah lambat nak respon. So bila dia lambat nak respon, so lagi senang nak jadi kerosakan organ.
Seterusnya, so tadi DB13 tu yang pertama, macam saya cakap tadi, DB13 tu dia boleh tolong untuk kurangkan risiko organ rosak. Okay, so organ damage boleh dikurangkan dengan DB13. Itu yang pertama, dia boleh kurangkan. Yang kedua, DB13 ni juga boleh bantu untuk memperbaiki paras gula. So paras gula kita, okay, untuk siapa yang ada ahli keluarga ataupun untuk siapa yang mungkin diri sendiri yang ada paras gula berlebihan ni, kan kita tahu kita selalu ambil ni kan glukometer ni, okay, kita cek darah kita tick dekat situ dan kita tengok bacaan tu ya. So DB13 ni sebenarnya kan ada 13 bahan, daripada 13, 12 bahan tu dia sebenarnya boleh tolong repair balik paras gula untuk penyakit diabetes. So sebab tu untuk penyakit diabetes ni, bagi siapa yang ada penyakit diabetes ni, dia boleh bantu, dia repair, okay? Dia tolong untuk bagi laraskan paras gula tu. Okay? Tapi satu benda yang saya nak tekankan dekat sini untuk pesakit diabetes, tak semestinya, dia tak boleh stop makan ubat konvensional, ubat yang sedia ada tu. Okay? So tak semestinya bila makan DB13, ubat lain kena stop. Tak, okay? So itu yang satu benda yang semua orang kena tahulah. Okay? Tak semestinya ambil DB13, kena stop yang lain, tidak. Okay, seterusnya DB13 ni dia boleh tolong untuk lindungi sel pankreas kita, dan juga yang terakhir DB13 ni dia tolong untuk kurangkan rintangan insulin. Okay, rintangan insulin, apa maksudnya rintangan insulin ataupun apa yang DB13 ni boleh bantu? Okay, untuk pengetahuan anda semua, okay, malam ni saya nak bagi satu gambaran yang sangat-sangat simple, yang sangat-sangat senang supaya semua orang boleh faham apa itu insulin, apa insulin buat. Okay, so saya nak bagi gambaran yang sangat-sangat simple untuk semua orang. Okay, bayangkan ya, okay, so untuk siapa yang nak tahu insulin buat apa kerja insulin ni, okay, kenapa insulin ni penting? Okay, bayangkan kalau kita semua makan roti, so kita ambil satu keping roti. So bila kita makan satu keping roti, tahu roti itu adalah karbohidrat, okay? So karbohidrat bila dah pecah dia akan jadi gula, okay? So bila kita ambil roti, bila kita makan roti, kan dalam roti tu karbohidrat ada gula. So bila kita makan roti, secara automatically kita punya paras gula dalam darah akan meningkat, okay? So bila paras gula dalam darah tu meningkat, badan kita, okay, otak kita akan automatically dia detect, dia akan boleh tengok, okay, gula dah tinggi. So bila dia dah detect gula dalam darah kita tu tinggi, dia akan hantar signal pergi ke pankreas, okay, otak kita hantar signal pergi ke pankreas, pankreas kita akan hasilkan insulin, okay. So insulin ni bila dia dah dapat message daripada otak kita cakap, okay, gula dah banyak, insulin ni dia akan pergi pick up gula-gula tadi tu. Insulin tu dia akan pergi ambil gula yang kita makan tu, dia akan ambil gula tu, dia akan pergi edarkan gula tu dekat sel-sel kita supaya, ataupun organ kita, supaya sel-sel kita ni boleh dapatkan gula, boleh dapatkan tenaga. So bila insulin ni dia dah pick up kita punya gula, bila insulin tu dah ambil gula-gula tu, okay, so sebab tu kandungan gula dalam darah kita akan berkurang. Okay, so boleh faham tak dekat sini apa yang insulin ni buat? Kenapa insulin ni boleh kurangkan kandungan gula dalam darah? Okay, so maksudnya bila kita makan roti, gula kita bernaik. Okay, gula kita meningkat. Bila gula kita meningkat, otak akan send signal, dia akan terus keluarkan, dia akan suruh pankreas keluarkan insulin. So bila pankreas keluarkan insulin, insulin tu dia pergi pick up gula tadi tu. Okay, so dia akan pergi hantar. So sebab itulah gula dalam darah tu dah berkurangan. Kenapa dah berkurangan? Sebab insulin tu dah pergi angkut. Insulin yang dihasilkan tu, insulin tu dah pergi angkut. Gula tadi tu dia pergi angkut, and dia pergi hantar dekat sel-sel yang perlukan. Okay. Tapi ada setengah pesakit diabetes, ada setengah penyakit kencing manis, badan dia tak boleh respon dengan insulin. Maksudnya, insulin tu tak boleh nak buat kerja. Okay, untuk pesakit diabetes, insulin tu tak boleh buat kerja, dia tak boleh nak pergi pick up, dia tak boleh nak pergi kutip gula tu. So, itulah yang jadinya rintangan terhadap insulin. Okay, yang kalau macam ada yang pernah dengar term rintangan insulin tu, so itulah jadinya rintangan insulin sebab insulin tu tak boleh nak buat kerja. Bila ambil DB13 sebenarnya dia boleh tolong untuk kurangkan, so saya ulang, dia boleh tolong untuk kurangkan rintangan insulin. So dia boleh tolong untuk badan tu respon dengan insulin. So itu yang apa yang DB13 boleh bantulah, okay.
Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, DB13 ni dia boleh tolong untuk kurangkan risiko penyakit kronik. Okay. So dia boleh tolong untuk kurangkan risiko antara penyakit kroniknya macam yang kita cakap tadi tu, macam yang 3 serangkai tu. Okay. Dia boleh tolong untuk kurangkan risiko kencing manis, saraf, buah pinggang, hati dan juga obesiti. Okay. So kalau macam anda semua masih ingat, DB13 dia target 3 organ utama tu. So tiga organ utama tu boleh menyebabkan penyakit kronik. Okay. So apa risiko penyakit kronik? Okay. Direct. Okay. So contoh risiko masalah kronik adalah bagi sesiapa yang ada kencing manis, saraf, buah pinggang dan juga hati. Okay, so untuk pesakit kencing manis, antara dia punya risiko-risiko dia adalah dia punya penghadaman tidak baik ataupun luka lambat sembuh. Okay, so bila ambil DB13 boleh kurangkan risiko-risiko ni. Okay, so untuk yang ada masalah saraf, dia rasa kebas kaki, jari dia tak rasa, deria dia dah tak rasa macam dulu sebab saraf dia. So DB13 boleh tolong untuk kurangkan juga masalah-masalah ni lah, masalah kebas semua ni. So buah pinggang, macam kita tahu buah pinggang ni digunakan untuk filter darah-darah kita. So kalau macam selalu sangat kita nak buang air kecil, kalau kita selalu sangat rasa nak terkencing tu, kadang-kadang sebabkan kita punya buah pinggang tu dia terlebih filter. Okay, so itu pun adalah risiko penyakit kronik. Okay. Dan juga untuk ada yang masalah hati, badan cepat lesu, mata kabur, itu adalah masalah hati. So DB13 ni dia bukan sahaja tolong untuk masalah buah pinggang, dia juga untuk masalah hati. Masalah hati pun dia memang boleh bantulah. So antara risiko untuk masalah hati macam badan lesu, kabur tu, memang DB13 dia boleh bantu untuk targetkan organ-organ ni. Hati, buah pinggang dan juga pankreas ni sebenarnya. Jadi untuk sesiapa yang nak amalkan DB13, sebenarnya kita ada 2 jenis, orang kata dua jenis saranan berbeza. Yang pertama bagi orang yang ambil DB13 untuk kesihatan secara menyeluruh, ataupun yang kedua bagi orang yang nak ambil DB13 yang untuk nak tolong diabetes. So cara makan dia berbeza. Pertama sekali, untuk pengguna yang nak makan DB13 sebab nak kurangkan risiko ataupun untuk kesihatan umum, nak ambil dia untuk 3 bulan. So untuk bulan pertama kena ambil 2 kapsul 3 kali sehari. So kena habiskan 1 botol. So bulan kedua, bulan ketiga pun sama. Ambil dos yang sama, 2 kapsul 3 hari sekali. Dan disarankan ambil selepas makan. So yang seterusnya bagi individu yang nak ambil untuk tolong dengan masalah glukos dia, satu benda yang anda kena tahu yang kami nak tekankan, dia bukan nak rawat penyakit diabetes. DB13 ni dia bukan nak rawat, tapi sebenarnya DB13 ni kalau dah ada makan ubat diabetes yang lain, DB13 ni dia sebenarnya partner dia. So ambil DB13 ni tak semestinya ini kena buang, tak. Ambil DB13 ni, ini pun kekalkan. Maksudnya ubat-ubatan yang sedia ada pun kekalkan. Lepas tu baru ambil DB13. So dia macam partner. Dia kena pair sekali. Dia tak semestinya ambil satu kena buang. Tak, dia sebenarnya complementary. So DB13 ni dia macam partner lah. Dia memang ambil sekali. So untuk yang nak ambil, yang untuk nak target untuk kurangkan glukos ni, ambil dalam masa 6 bulan. Untuk bulan pertama kena habiskan 2 botol. Untuk bulan pertama kena habiskan 2 botol, kena ambil 4 kapsul 3 kali sehari. So banyak sikit lah. So untuk bulan pertama 4 kapsul 3 kali sehari, kena habiskan 2 botol. Untuk bulan kedua sampai bulan ke-6, ambil 1 botol sahaja, 1 hari 3 kali sehari. 2 kapsul. So dia punya, kalau rasa macam dia punya cara penggunaan ni agak mengelirukan, jangan risau. Nanti kita akan edarkan PPT ni dan juga kita akan upload dekat Facebook ke post ni untuk DB13, so boleh rujuk lah. Jadi ada 2 jenis untuk DB13 kalau siapa yang nak cuba untuk kesihatan menyeluruh ataupun untuk nak target glukos tu. Untuk target glukos memang kena buat dalam tempoh 6 bulan. So kena ambil 3 kali sehari. So boleh tengok dekat bawah ni, dia kata DB13 ni ambil 2 jam selepas ambil ubatan yang lain.
Tapi kalau untuk penyakit, kalau untuk sesiapa yang ada gastrik ni kena ambil selepas ubat lain 30 minit selepas ubat lain. Okay, jadi so kita dah cover ke semua kita punya nourish alhamdulillah kita dah settle. Nanti nak slide ni boleh kita akan agihkan dekat Telegram. Okay. Kita dah cover alhamdulillah untuk kita ada 2 sesi. Okay, bulan lepas dengan bulan ni alhamdulillah kita dah cover ke semua topik nourish. Okay. Untuk malam ni macam saya cakap tadi, kita ada perkongsian daripada 3 orang CDM yang akan berkongsikan dengan kita macam mana mereka guna dan juga ataupun macam mana mereka nak lariskan lagi jualan produk nourish ni. Okay, so kalau anda nak dengar perkongsian daripada tetamu-tetamu kita yang hebat macam mana mereka ni buat apa rahsia sampaikan boleh TikTok punya selling ni. Okay, so kena stay tune sampai ke penghujung sebab kita dah dengar sharing mereka. Tetamu pertama yang saya nak bawakan kepada anda semua adalah CDM Latifah binti Tahir. Okay, so saya nak tanya CDM Latifah ada dekat sini ke? Kalau ada kita nak minta unmute. Hai, Assalamualaikum CDM. Hai, waalaikumsalam. CDM sihat ke tu? Alhamdulillah sihat, Sihat insyaAllah. dengan CDM, alhamdulillah. CDM dah ready ke nak share dengan kita punya partisipan apa rahsianya, apa senjata CDM untuk produk nourish spirulina ni ataupun produk nourish apa yang CDM selalu buat dan CDM nak kongsikan dengan semua orang. InsyaAllah. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kepada Miss Adriana kerana pihak Syom sekaligus kerana menjemput saya untuk berkongsi lah malam ini. Sebelum saya meneruskan perkongsian, saya mohon maaf kerana ini merupakan pertama kalinya saya bersama dengan pihak Syom untuk membuat perkongsian. Saya boleh dikatakan orang baru dalam kumpulan CDM. Okay, saya akan cuba untuk berkongsi apa yang saya alami. Okay, kerana saya merupakan pengguna produk HiO. Okay, saya bermula untuk menjadi warga HiO pun kerana produk. Okay, saya sebenarnya tanpa sengaja untuk join dalam dunia HiO. Alhamdulillah bersyukur sangat kerana diperkenalkan ataupun dipertemukan dengan produk HiO. Okay, kita semua adalah golongan yang bertuah. Bagi saya kita adalah golongan yang bertuah kerana produk HiO bagi saya semuanya adalah nombor 1. Biasa kita dengar produk HiO JTX nombor 1 dunia. Minyak servis kereta nombor 1 dunia contoh. Tapi bagi saya semua produk HiO nombor 1. Okay? Kerana saya sangat yakin, okay, dengan izin Allah, produk HiO membantu, okay, kita semua di dalam Zoom Mina ini dan semua di luar sana untuk lebih sihat. Jadi bagi saya, apa salahnya kita dah alang-alang kita adalah warga HiO, kita cuba, kita amalkan semua produk HiO. Bagi saya produk HiO dia bukan khususnya untuk sesuatu penyakit, tidak. Bagi saya, kerana saya sudah mengamal beberapa ataupun hampir ke semua produk HiO untuk kesihatan, bukan untuk merawat sahaja, bukan untuk merawat tetapi untuk amalan kesihatan. Jadi itulah puncanya saya masuk ke Syom kerana mencari produk. Okay, saya tidak terfikir untuk sampai ke tahap ataupun level CDM 2 juta poin. Mungkin adalah rezeki sebab saya sebenarnya orang biasa sahaja dalam Syom. Saya bukan orang hebat. InsyaAllah kerana saya berusaha untuk meyakinkan semua orang bahawa produk Syom sangat hebat. Semoga Allah berkati usaha saya berkongsi produk. Jadi saya doakan diri saya dan semua warga HiO berjaya dengan cemerlangnya, okay, sehingga ke puncak kejayaan. Okay, di mana
Saya ni sebenarnya tidak bersedia, tetapi apa yang saya fahamkan permintaan Syom untuk berkongsi pengalaman. Jadi saya cuba sedaya upaya berkongsi pengalaman saya dari mula. Saya join HiO. Sebenarnya saya memang dipertemukan dengan seorang upline, leader, mentor, bagi saya sangat hebat kerana membawa saya ke dalam HiO ini sedalam-dalamnya, iaitu memperkenalkan produk, memperkenalkan sistem HiO yang sangat best, sesuai untuk saya buat, yang di mana saya ni sebenarnya tidak sepenuh masa. Saya bekerja di mana kerja saya sangat mempunyai komitmen yang berat. Tapi bagi saya Syom ini adalah boleh menangani stres saya dalam bekerja. Buat Syom, bagi saya menangani stres dalam bekerja. Jadi untuk semua warga HiO, boleh saya katakan warga HiO? Atau Shompreneurs lah kita cakap CDM. Shompreneurs kita. Syom, marilah kita fokus dan dalamilah ilmu produk. Jadi saya ambil kesempatan nak ucapkan terima kasih kepada Miss Adriana sebentar tadi banyak menambah ilmu pengetahuan tentang produk. Mungkin saya masih ada kelemahan untuk mendalami ilmu produk, tapi saya memang yakin produk HiO adalah produk yang boleh membawa kita pergi jauh untuk kita kongsikan kepada semua orang di luar sana. Kita fokus produk dan niat kita. Niat kita adalah untuk membantu orang. Jadi sambil itu bagi saya apa salahnya alang-alang kita dah masuk jadi warga Syom, kita pastikan kita mempunyai ilmu. Itulah pengalaman saya. Saya memang sentiasa ingin menambah ilmu saya dalam Syom, di mana saya ada mentor yang sentiasa membantu saya tak kira masa. Tapi dia faham, mentor saya sangat faham keadaan saya yang sangat sibuk dengan kerja, komitmen saya dengan kerja memang berat. Tapi saya punya mentor memang memahami. Walaupun pagi, dia sanggup melayan saya, menjawab saya. Mempunyai prinsip suka bertanya. Orang kata malu bertanya sesat jalan. Kalau kita suka bertanya, kita akan dapat menambahkan ilmu. Bukan sahaja ilmu tentang produk, tetapi ilmu untuk kita maju dalam Syom. Jadi alang-alang kita dah jadi warga Syom, kita fokuslah tentang produk dan sistemnya yang sangat best. Jadi saya berkongsi juga berkaitan dengan servis saya ataupun cara saya mengendalikan bisnes saya sambil bekerja. Prinsip saya adalah saya akan pastikan sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan saya tak kira sesiapa sahaja, maksudnya semua orang. Contohnya dari segi memudahkan stok, dari segi memudahkan stok, bertanya tentang sistem, bertanya tentang produk. Prinsip saya akan penuhi, saya akan membantu sehingga orang itu berpuas hati. Apa-apa cara sahaja, iaitu kita mesti kreatif. Kita mesti kreatif. Walaupun kita rasa kita baru, contohnya kalau sesiapa sahaja yang baru masuk dalam dunia Syom, tak semestinya CDM, DDM, DSM, baru masuk ahli hari ini. Hari ini adalah salah satu hari istimewa dalam sepanjang Februari dan Mac, free join member, kan? Free masuk ahli. Jadi yang baru masuk ahli pun sebenarnya sangat bertuah kerana boleh sahaja untuk menganggap diri adalah orang hebat, di mana kita perlu bertanya. Kalau kita nak tunggu orang yang bantu, contohnya kalau kita mempunyai leader kita adalah orang yang berlevel tinggi,
tak semestinya dia boleh fokus dengan kita sepenuh masa. Jadi kita perlu faham, kita sebagai ahli baru, warga Syam baru, kita yang berusaha. Okay? Jangan mengharapkan Betul. dipimpin. Jangan mengharapkan kita punya leader yang memimpin kita. Tetapi kita yang bersungguh-sungguh untuk mendalami ilmu, produk ataupun sistem Syam. Betul tu. Okey. Jadi seperti yang CDM Latifah bagi tahu, so sebab saya tengok sekarang sini komen ramai yang cakap memang betul tu CDM, memang produk dekat Syam ni semua best dan juga semua orang setuju sebenarnya dengan apa yang CDM cakap. Dan juga untuk pengetahuan semua partisipan malam ni, okey, CDM Latifah sebenarnya apa yang beliau kongsikan tu sebenarnya adalah dari sudut macam mana kita nak dalami produk Syam, okey, dan juga secara tak langsung untuk malam ni untuk spirulina lah, okey, untuk nourish spirulina, macam mana kita nak kaitkan ilmu kita ataupun bila kita selalu bertanya, so kita dapat ilmu tentang spirulina contohnya. So daripada situ dia boleh tolong untuk mantapkan lagi jualan spirulina, dan saya yakin itu yang CDM Latifah buat untuk nak lariskan lagi, okey, produk-produk nourish ni. Itu adalah rahsia CDM Latifah sebenarnya. So jadi kalau saya boleh rangkulkan balik apa yang CDM Latifah cakap tadi, boleh kalau apa yang saya boleh orang kata bagi ringkasan, okey, apa yang beliau cakap adalah kita niat nak bantu orang, okey, dan juga kita dalami produk tu, insya-Allah kita punya selling pun akan lagi bertambah, okey. Lagi-lagi kalau macam untuk CDM Latifah untuk nourish spirulina lah, okey. Jadi saya nak ucapkan terima kasih dekat CDM Latifah sebab atas perkongsian tadi. Saya yakin ramai sangat yang dapat orang kata dapat satu inspirasi lah, okey, untuk nak follow step CDM, macam mana CDM buat nak lariskan jualan spirulina ni dengan cara kita tuntut ilmu dan juga dengan niat. Jadi terima kasih CDM Latifah. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kami pada hari ini ya. Sama-sama. Terima kasih juga. Sama-sama juga. Dan juga, okey, so kita dah dengar tadi perkongsian, okey, daripada CDM Latifah macam mana, apa sebenarnya ini lebih kepada perkongsian personal ataupun apa yang beliau lakukan untuk nak mantapkan lagi jualan nourish spirulina beliau, okey. So seterusnya, okey, so kita dah dengar apa perkongsian CDM Latifah. Sekarang ni, okey, untuk produk yang seterusnya kita ada untuk produk Nourish Celgenic Gold, okey. Kita ada CDM Murni Hayati dekat sini. Kalau semua masih ingat bulan lepas beliau dah jadi tetamu untuk Infinance. Bulan ni, okey, beliau nak kongsikan untuk Nourish Celgenic Gold pula apa beliau buat, apa rahsia beliau nak bagi lariskan Nourish Celgenic Gold. Okey. Saya nak tanya CDM Murni Hayati ada dekat sini ke? Ada. Kalau ada kita nak minta unmute. Hai, Assalamualaikum CDM. Waalaikumsalam. CDM sihat ke tu? Okey. Sihat, alhamdulillah. Okay, so thank you Adriana jemput, thank you Adriana dan Syam jemput NA lagi sekali. So memang apa orang kata teruja lah sebab peluang ni kita nak ambil peluang new norma ni kan, norma baru ni kita nak rebut peluang untuk sharing. So malam ni NA akan sharing macam mana Celgenic Gold ni boleh apa orang kata bagi kita kesihatan dan bagi kita boleh buat sale banyak. Okay, so sebelum tu hai semua, Assalamualaikum. Okay, NA perkenalkan nama NA CDM Murni Hayati atau lebih dikenali dengan CDM NA atau CDM Naura Auni. Okay, so puncanya, okay, setiap apa orang kata bisnes kita ni kita memang ada penyebab yang kita join dan kita jadi macam nak teruskan perjalanan bisnes tu. So macam NA memang daripada kecil selalu sakit. Okay, macam-macam sakit, semput lah apalah. Jadi bila dah besar, efek ubat-ubat tu memang jadi apa orang kata dengan bila pressure kerja, bila dengan tekanan ubat yang masa dulu tu memang jadi tangan jadi kebas. Lagilah bila kita dah usia, sebab kita kadang bukan kita lah kan, kebiasaannya NA lah, okay. NA kadang memang macam tak berapa nak jaga kesihatan. Bila kita fokus kerja, kita kadang-kadang kita terlupa yang kulit lah, rambut lah, kuku lah, macam-macam nak kena jaga, betul tak? Okay, so bila yang jadi penyebabnya NA pakai, NA amalkan Celgenic Gold ni, masa tu ada pelancaran branch dekat KK, branch Iramanis. Masa tu CDM Cikgu Mat datang bagi sharing. Dia kata masa tu Celgenic Gold ni baru keluar. NA tak ingat 2015 ke 16 macam tu. Jadi dia kata
Celgenic Gold ni memang sangat best. Dulu namanya Celgenic, bila dah di-upgrade jadi Celgenic Gold. So NA tak pernah guna langsung, tapi bila dengar tu teruja. Dan bila NA guna, sebab bila dia sebut tu Celgenic Gold ni boleh itu, Celgenic Gold ni boleh ini, jadi semua tu macam kena dengan diri sendiri tau. Sebab salah satunya ialah NA ni selalu kebas jari. Okey, kadang-kadang kita pegang handphone, mana contoh Ifah tak apa pegang buku kita pegang handphone macam gini, kita rasa kebas. Okey, jari-jari hujung bila bangun tidur hujung jari ni kebas. Kadang-kadang tak boleh rasa. Dah try buat genggam-genggam macam ni pun memang lambatlah nak baik. Dan nombor 2, kaki selalu cramp. Okey, kaki selalu cramp, selalu apa orang kata macam kena sipu biawak waktu pagi kan, tergeliat sikit je, mengeliat sikit je dah cramp. Okey, dan nombor 3, banyak pula masalah kan. So NA sharing Okey, nombor 3 ialah rambut selalu gugur. Rambut memang gugur. Bila macam kita sikat-sikat rambut tu, bila pegang tu, ya Allah segenggam. Kan. Jadi bila dah umur 41 ni, masa sedar tu belum 40 lagi kan. Jadi masa tu baru 36. Jadi macam ya Allah memang orang kata apa? Memang merisaukan lah. Dan yang bestnya ialah Celgenic Gold ni, biasa macam kita kan selalunya kita nak makan ubat dan kita nak macam ada nampak tindak balas, baru kita rasa puas. So Celgenic Gold ni yang NA paling suka ialah bila kita makan dia ada efek melawas. So bila lawas tu kita tak tahulah apa benda yang dibawa keluar kan, tapi yang penting dia keluar. Jadi bila keluar tu kita rasa memang badan tu sihat. Okey, so apa yang NA rasa bab yang kebas tu, bila kita rasa kebas, okey, bila NA rasa kebas, jadi NA akan amalkan Celgenic Gold tu, okey, NA ambil 6 pagi 6 malam. Sebab apa macam perkongsi Adriana tadi, kita boleh ambil 4 biji ke 6 biji 2 kali sehari. So NA memang amalkan terus 6 biji pagi dan malam. Okey. So bila apa orang kata macam dah kurang sikit rasa kebas tu, kita bolehlah kurangkan sikit dos ke kan. Ikut suka, tapi memang tak ada masalah. Even 6 biji pagi 6 biji malam tu pun memang sangat best. Dan yang NA perasan, kalau mana yang kawan terdekat NA memang perasan, muka NA kalau apa masa dulu memang jerawat teruk, sebab jerawat tu akan tumbuh sentiasa sebab orang kata apa toksik ataupun apa orang kata lagi macam resdung ke, sebab jerawat tu akan tumbuh sebelah sini je. Okey, dia akan tumbuh belah bawah, dekat dagu, dekat bawah leher sini kan. So bila makan Celgenic tu yang dia kata bila dia melawas tu kita tak tahu apa yang dia buang, sebab dia adalah kolesterol shooter. Dan yang bestnya bila darah kita jalan lancar, memang orang kata kita jadi sihat, muka jadi berseri, rambut kurang gugur dan kuku. Okey, NA punya kuku dia ada macam orang kata macam tak cukup zat, dia macam ada putih. Dalam keliling kuku ni ada putih situ kecil je. NA tak tahu dipanggil apa, tapi sekarang memang dah tak ada. So itu yang apa buat NA jadi pengguna tegar Celgenic Gold ni. Okey, dan apa lagi satu poin dia? Okey, lagi satu. Pada yang buat lasik, okey macam NA buat lasik dah 3 tahun, lasik mata. Biasanya kita orang akan diberi NA buat dekat Dr. Muhaya, dia akan bagi macam cecair tu kita titik untuk supaya apa mata kita tak kering. Sebab efek lasik ni dia akan buat mata kering. Tapi bila NA dengar Adriana cerita tadi ada satu bahan yang buatkan mata tu basah, itu yang NA rasa macam iyalah memang apa NA ada diberi apa ubat titisan air tu, tapi tak habis-habis lagi ubat apa stok air mata tu, stok air mata palsu tu tak habis-habis sebab apa rupanya Adriana cerita tadi memang boleh untuk mata. Sebab tu NA rasa macam bila orang tanya okey ke bagus ke buat lasik ni, NA kata okey, tak ada kering ke apa. So memang apa memang produk Xiaomi sangat best. Dan apa lagi satu sekejap, NA tak nak bagi korang tinggal apa pun. Okey, so lagi satu, dia kan kolesterol shooter. Okey, biasa bukan NA tak cerita orang lain-lain ni. Sebab dekat bawah mata NA ni macam ada masa dulu ada 2 biji apa bintik kolesterol. So NA tak perasan masa bila dia hilang, tapi memang NA amalkan Celgenic ni memang banyak perubahan. Kalau macam apa bintik kolesterol kat leher pun tak ada, bintik kat bawah mata ni pun terus hilang. Dan itu memang apa orang kata
memang perubahan untuk diri sendiri. Sebab tu Celgenic Gold ni makan dan amalkan. Yang penting air kena minum banyak. Okay, so macam mana dari segi sharing, macam mana kita nak menjual pula? Okay, sebab tu NA kata kita kena guna. Bila kita guna, kita sharing tu kita excited. Macam korang sendiri pun excited tak dengar NA sharing? Sebab NA dah guna. NA memang pengguna tegar. Sebab tu kita kena pakai, kita kena cakap. Kita kena sharing dekat orang apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa kita rasa. So yang penting sharing dengan excited. So memang orang takkan, apa orang kata, orang takkan berani balik dengan tangan kosong. Dia mesti akan grab Celgenic tu. Okay. Itu saja Adriana. Jadi kiranya kita start dengan kita pengguna. Sebenarnya CDM, bila saya dengar perkongsian daripada CDM, dia sebenarnya jauh lebih banyak daripada apa yang orang kata apa macam teori lah. Kalau teori kita belajar macam ada 5 fungsi, tapi bila kita sendiri pakai sebenarnya lagi banyak sebenarnya. Dan saya rasa paling menarik bila yang CDM NA kata pasal bawah mata tu, memang kita ada satu cholesterol seed orang panggil ataupun milia. Dia bila ada kesan dekat CDM sendiri, saya rasa tu sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik lah. Jadi saya ucapkan terima kasih sangat sebab sudi bersama dengan kita untuk bulan ni pula. Jadi thank you CDM atas perkongsian sangat-sangat hebat. Okay. Terima kasih. Jadi terima kasih. So saya tengok sekarang dekat komen ramai sangat yang macam wow sebenarnya lagi banyak sebenarnya fungsi-fungsi Celgenic Gold ni yang orang kata macam saya nak petik ada tadi saya rasa CDM Siti Nurhafizan ada kata kalau bila kita pakai tu lagi mudah untuk kita sharing. So macam yang kita dengar daripada CDM Murni Hayati sendiri, beliau pakai sendiri lepas tu explain, so lagi senang nak menjual. Okay, jadi terima kasih saya ucapkan. Dan so kita dah dengar perkongsian hebat daripada CDM Latifah mengenai spirulina, CDM Murni Hayati tentang Celgenic Gold, dan sekarang ni okay, yang terakhir sekali kita ada CDM Nur Azhar binti Ramli untuk berkongsikan dengan kita pula. Kita dah dengar hebatnya spirulina, hebatnya Celgenic Gold, sekarang ni DB13 pula. Okay, so saya nak tanya CDM Azhar, ada dengan kita tak hari ni? Dah ready ke? Okay, saya ada. Dah ready? Hai, Assalamualaikum CDM. Waalaikumsalam Adriana. Boleh dengar suara saya dengan clear? Dengar CDM sangat-sangat clear. So saya yakin CDM dah ready untuk bagi penutup yang memang wow untuk malam ni punya talk CDM. So CDM kalau dah ready silakan untuk perkongsian mengenai DB tu. Okay, insyaAllah. Hai, Assalamualaikum semua. Salam magnet rezeki. Saya CDM Nur Azhar binti Ramli. Biasanya orang akan panggil CDM Azhar. Panggil saya Azhar. Saya adalah bekas ketua jurawat. Alhamdulillah dah 3 tahun berbisnes secara full time bersama dengan projek STG dan juga bersama dengan Syom. Okey, bagaimana saya seperti yang diminta oleh Adriana, selling tips. Okey, saya sebenarnya adalah orang yang tak pandai berniaga. Okey, tapi saya hanya jual bagaimana saya bermula. Saya menjual kisah saya lah. Okey, bagaimana saya bermula adalah dengan masalah kesihatan diri saya sendiri. Saya bermula dengan masalah kesihatan kepada cuba satu produk Syom. Selepas saya cuba produk Syom, alhamdulillah produk Syom memang terbukti berkesan. Okey, daripada satu produk Syom kepada produk yang lain, termasuk DB13. Dan saya dapat konkludkan seperti yang disebut oleh CDM Latifah tadi, saya dapat konkludkan semua produk Syom terbukti berkesan dan semua produk Syom memang terbaik. So alhamdulillah, perkara yang sama saya duplicate kepada customer dan juga kepada business partner, iaitu mendengar kisah mereka. Maksudnya seperti yang key point disebut oleh mentor, sembang-sembang masyuk. Tapi
Alhamdulillah ada sedikit experience daripada kerja yang lama sebagai seorang jururawat. Kita mendengar kisah masalah kesihatan dan kita cuba suggest. Sebab apa? Niat kita adalah nak melihat ramai orang sihat. Dan bila kita selepas kita berkongsi tentang masalah dan suggest kepada mereka dan customer ataupun business partner, mereka akan decide. Mereka akan decide dan mereka akan buat keputusan untuk membeli atau mereka akan buat keputusan untuk join business. Biasanya kita akan suggest kepada join keahlian dan alhamdulillah bulan ni Februari dan juga Mac semua orang layak join keahlian percuma tanpa syarat. Okey, di mana mereka akan dapat produk yang terbaik ini. Ya, produk yang terbaik yang dapat menyelesaikan masalah mereka. So kita rasa macam ya Allah happy bila kita dapat feedback kesihatan mereka makin baik. So daripada produk juga saya buat bisnes. Masalah saya tadi bukan sekadar masalah kesihatan tetapi masalah yang ditanggung oleh ramai orang dalam tempoh pandemik ni di mana mereka kehilangan pekerjaan. Macam saya dulu, saya ada masalah kesihatan dan saya ada masalah kewangan di mana suami saya diberhentikan kerja. So pandemik ni ramai yang terkesan, betul tak? So daripada produk yang terbukti berkesan, terima kasih Syom. Sebab apa? Syom bukan keluar keluar produk timbang kilo, bukan. Produk yang ada research. Okey, produk yang terbukti berkesan, produk yang ada CJ halal, produk yang lulus KKM. So itu yang kita pilih dan alhamdulillah dengan ilmu, mentor dan sistem dan seperti yang diberitahu tadi, company Syom hampir 30 tahun. Kan 29 tahun kan, hampir 30 tahun. Bermaksud satu company yang kukuh. So kat sini saya memang tak pandai menjual tetapi saya menjual kisah saya di mana saya nak lebih ramai orang yang tercari-cari cara nak sihat jumpa produk yang berkualiti. Dan kita pula, alhamdulillah, kita berada di platform yang tepat di mana company bagi ilmu hampir setiap hari. Semalam ilmu lagi kan, malam ni ilmu lagi di mana ilmu ni disampaikan dengan ayat mudah faham. Kalau kita tengok kan macam Adriana sebut tadi LDL, HDL, jahat, kolesterol jahat dan baik. Saya kata ya Allah baiknya company ni, company Syom ni baiknya. Sebab apa? Cuba sampaikan dalam ayat mudah faham bagi mereka yang bukan berada dalam bidang kesihatan. Jadi mudah pula untuk kita guna sendiri, rasa kesan tu dan sampaikan dari hati, kan? Dan sampaikan dari hati, sampaikan dengan rasa excited tu kepada orang lain. Bukan nak jual, kita nak dia pun dapat manfaat kesihatan, kita nak mereka pun dapat manfaat income. Alhamdulillah dengan produk. Dengan produk lah saya jauh lebih sihat daripada dulu. Macam CDM sebut tadi, kita bekerja tak sempat nak jaga kesihatan, kan kerja badan tak sihat. Tapi bila buat bisnes automatik bermakeup, berhiaslah sikit, automatik nampak lebih sihat dan penampilan kita akan transfer pula kepada orang lain. Alhamdulillah, terima kasih mentor, leader saya, mentor STG. Dan asbab produk daripada company Syom juga. Alhamdulillah, saya yang tak pandai berniaga ni, ada masalah kesihatan dan kewangan ni. Alhamdulillah, bisnes ni mudah. Produk yang sangat baik. Saya berjaya dengan bimbingan mentor, berjaya naik ke pangkat Crown Diamond Manager dalam masa 12 bulan. Memang tak tahu, memang tak pandai, tapi guna produk settle masalah, kita bantu pula orang lain untuk settle masalah mereka. Kita adalah, kita kata perantara daripada orang, kan kita adalah perantara yang nak menyampaikan kebaikan produk ni. Ada disebut oleh mentor juga, produk Syom semua bagus. Tapi kalau kita tak sampaikan pada orang, orang tak tahu. Jadi kita ni adalah pengantara. Orang yang guna,
rasa kesan, sampaikan dari hati ke hati. InsyaAllah dengan niat yang baik akan sampai kepada mereka di luar sana. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Februari break record lagi, dan juga March, Februari dan March kita Betul. cuba yang terbaik. Kita akan pull sangat ramai, sebarkan kebaikan. Itu saja Adriana dan Shaw dan juga semua dari saya. Terima kasih. Allah. Terima kasih CDM Azhar. Terima kasih. Saya nak ambil apa yang CDM Azhar cakap tadi, saya rasa sangat menarik. Apa yang CDM Azhar cakap, kita ni perantara untuk sampaikan kebaikan produk. Jadi saya yakin salah satu tips yang CDM Azhar buat selama ni pun adalah untuk sampaikan apa yang benefit production bagi kepada customer. Jadi terima kasih CDM Azhar atas perkongsian tadi. Jadi saya rasa sampai kita dah cover semua, Alhamdulillah. Kita dah ada 2 sesi, dua sesi ni dah cover semua produk Nourish. Saya harap kalau untuk siapa yang terlepas produk Nourish part 1 boleh tengok kita punya YouTube ada, dan saya harap lepas daripada 2 perkongsian daripada kita punya CDM hebat kita malam ni dan juga yang lepas ni boleh tolong untuk orang kata naikkan lagi jualan Nourish dan juga boleh tolong untuk diri sendiri lah, untuk kesihatan diri sendiri. Jadi saya harap perkongsian malam ni bagi sedikit sebanyak input ataupun orang kata gambaran produk Nourish ni buat apa. Banyak sangat dekat Syam ni tapi tak tahu nak bezakan. Jadi saya harap lepas daripada perkongsian ataupun lepas daripada sharing yang kita buat Zomina ni untuk 2 bulan berturut-turut ni, sebenarnya boleh bantu anda untuk faham lagi, untuk dalami lagi produk Nourish ni. Jadi untuk part saya sampai di situ saja untuk malam ni. Jadi saya nak serahkan kembali kepada kita punya MC kita, Miss In. Ada ke? Dah ready ya? Ada Miss Adriana. Alright. Terima kasih Miss Adriana atas sesi sharing yang sangat-sangat saya pun teruja sama-sama kita sama-sama belajar, kita sama-sama orang cakap mentelaah ilmu. Kadang-kadang kita ni ada kurang dan lebihnya. Jadi kita orang kata top up mana-mana yang perlu. Betul tak? So seronok tak rasa sesi hari ni? Saya nak tengok sikit respon kepada orang kita punya peserta, bukanlah peserta, orang yang join kita punya Zomina hari ni. Seronok. Memang betul Miss Adriana memberikan penerangan yang mudah untuk kita faham, sebab kadang-kadang kita ni tak adalah tahu sangat ilmu-ilmu saintifik ni, tapi kita boleh mengolahkannya dalam bentuk orang kata bentuk macam kampung untuk kita lebih memahaminya. Saya pun lagi senang nak faham. Betul tak senang nak faham? Sebab kita ni nak tak nak memang kena jaga kesihatan. Ibarat macam kita ada kereta, beli kereta kalau tak servis. Macam mana kalau beli kereta tak servis? Rosak lama-lama. So badan kita ni sama juga. Kita kena menjaga kesihatan, menggunakan produk-produk Nourish, menggunakan produk Syom yang memang terbuktinya berkesan. Saya sendiri pun guna, alhamdulillah memang saya pun nampak efek. Dan tak lupa juga kepada tetamu kita, CDM Muni Hayati, CDM Latifah, CDM Nur Azhar yang memberikan kata-kata semangat, bukan setakat bagi testimoni, sharing, kata-kata semangat. Memang betul, segala-galanya bermula dari kita sendiri. Kita kena try dulu. Bila kita nak berkongsi, orang boleh nampak perkongsian kita tu tulus ke tidak tulus. Betul, lagi kita tulus, lagilah menjadi satu tarikan magnet untuk kita semua. Jadi kita kena try, bermula dengan kita dahulu, barulah kita bila nak sharing tu orang rasa macam setuju lah, nak try lah. Jadi macam tu. Sudah sampai di penghujung. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Anda kena tepuk tangan untuk diri sendiri, tepuk dada kata. Ucap terima kasih dekat diri sendiri telah hadir ke Zomina hari ini. Bukan senang, kadang-kadang ada orang tak ada masa, tak boleh. Ada macam-macam masalah dan kita diberikan peluang, Allah bagi kita peluang untuk kita sertai dan belajarlah mentelaah ilmu hari ini. Dah sampai penghujung.
Jadi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih dan mengambil kesempatan memohon maaf sekiranya ada kesilapan yang berlaku sepanjang program ini ataupun mungkin terkasar bahasa daripada saya ataupun daripada tim kami. Itu sahaja, tanya kepada anda semua. Stay safe, duduk rumah tapi jalan, bisnes pun jalan. Macam tu. Okay, Assalamualaikum.